Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 100 jam selepas 20 juta rakyat Malaysia yang layak sepatutnya keluar mengundi, tetapi kita masih belum lagi ada jawapan siapakah ataupun pihak mana, gabungan parti mana yang akan mentadbir negara ini. Perlumbaan ke Putrajaya kini dilihat mewakili dua pihak, iaitu yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama gabungannya Perikatan Nasional. Dan seperti yang sedia maklum, sebelum ini ada beberapa senario penggabungan parti-parti politik ataupun gabungan-gabungan ini. Namun sehingga ke hari ini masih belum ada lagi sebarang jawapan ataupun siapa sebenarnya yang memiliki sokongan, dipercayai mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen untuk diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, sehingga kan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga berkenan untuk melanjutkan lagi tempoh untuk menghantar pencalonan Perdana Menteri kepada Baginda pada jam 2 petang hari ini. Dan semalam juga kita menyaksikan kemungkinan penjajaran baharu politik melibatkan penggabungan di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan itu sebenarnya yang kita nak recap pada hari ini. Ya. Tapi apa pun ketika ini, Hakim, kita lihat negara kita bagai jatuh di timpa tangga. Kita harapkan PRU ke-15 ini dapat memberikan satu kestabilan, tapi malah kita bagai menggali kubur sendiri juga. Tapi apa pun, untuk kita recap sendiri sedikit berkenaan dengan apa yang berlaku semalam, juga kita tahu ada yang keyakinan yang disuarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media yang berlangsung di Hotel Pacific pada Isnin, berkata bahawa Pakatan Harapan optimis dapat membentuk kerajaan persekutuan menerusi sokongan daripada Barisan Nasional, dan beliau dalam masa yang sama turut mengesahkan ada bertemu dengan pemimpin dari BN di lokasi yang sama. Bagaimanapun rundingan bersama BN itu sebenarnya belum dimuktamadkan, tapi beliau ada menyuarakan bahawa beliau berpuas hati adanya perbincangan melibatkan ahli-ahli yang hadir semalam, dan kita bawakan juga semalam apa yang berlaku. Dan kata Datuk Seri Anwar, fokus perbincangan adalah untuk membentuk kerajaan yang inklusif dan menjaga kepentingan semua rakyat dan juga budaya negara ini. Ya, ini satu yang sangat menarik sebenarnya, Gigi. Kalau kita lihat pelbagai taktik dan strategi mungkin digunakan oleh kedua-dua individu yang mengetuai gabungan parti terbesar selepas pilihan raya umum ke-15 ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mempunyai strategi yang berbeza, dan mungkin ia mengakibatkan maklumat yang kita peroleh semalam terlalu banyak, sentiasa ada perkembangan terbaru. Namun dalam masa yang sama juga kita lihat kemungkinan Pakatan Harapan mempunyai 83 kerusi itu bergabung dengan BN mempunyai 30 kerusi itu mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku. Kerana apa? Sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan beliau mempunyai jumlah yang mencukupi, gabungan ahli-ahli parlimen yang mencukupi untuk menyokong beliau, iaitu daripada PN, GPS, GRS dan juga kemungkinan daripada Barisan Nasional. Tetapi dia menjadi sedikit tricky sebenarnya apabila Presiden UMNO itu sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan penyertaan Barisan Nasional dalam mana-mana gabungan lain tidak sah dan tiada rundingan dilakukan. Sebenarnya ini yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang menyatakan bahawa beliau sebagai Presiden UMNO ni masa nak buat memberikan watikah pencalonan itu, ahli-ahli parlimen yang mencalonkan diri daripada gabungan Barisan Nasional itu telah pun menandatangani aku janji bahawa menyerahkan mandat untuk sekiranya gabungan itu BN perlu bergabung dengan mana-mana parti, ia perlu melalui beliau yang akan menentukannya. Tetapi nampak gaya sekarang ini daripada 30 ahli Parlimen Barisan Nasional, ada yang tidak sepakat ataupun tidak mempunyai satu keputusan bersama untuk memilih sama ada nak menyertai Perikatan Nasional ataupun membentuk jajaran politik baharu bersama dengan Pakatan Harapan. Antaranya, Presiden dilihat tidak sehaluan dengan timbalan Presiden, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Tok Mat Hassan. Gigi. Tok Mat ada bersuara mencadang bahawa PN
dengan PH bergabung tubuh kerajaan, biar BN jadi pembangkang. Itu antara apa yang disuarakan oleh Tok Mat Hassan semalam yang mahukan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan ini bergabung menubuhkan kerajaan, dan kerana kedua gabungan tersebut mendapat bilangan nombor undi yang lebih tinggi dalam PRU ke-15. Beliau juga tegaskan bahawa BN ini sedia menjadi pembangkang yang bertanggungjawab untuk lakukan semak dan imbang kepada kerajaan baru. Bagaimanapun jika bantuan kami diperlukan, ini kata Tok Mat, dalam waktu perolehan pasca PRU ini, kami tetap sedia sumbang kepada pembukaan bicara yang ikhlas dan terbuka. Kalau masih tak dapat juga tubuh kerajaan, tolong jangan salahkan kami. Ini hasil daripada proses yang demokratik untuk pulangkan mandat kepada rakyat. Kami hanya menghormati keputusan itu. Itu dalam kenyataannya dalam Facebook pada Isnin semalam. Dan Tok Mat juga menjelaskan bahawa BN terima keputusan rakyat yang menolak UMNO dan tidak mempunyai kuasa untuk tubuhkan kerajaan. Tapi PH dan PN kini sedang bersaing untuk mendapatkan sokongan yang mencukupi bagi membentuk kerajaan baru selepas tak ada mana-mana gabungan yang mempunyai jumlah yang cukup untuk tubuhkan kerajaan. Kita tahu PH menang 82 kerusi dan PN pula memperolehi 73 kerusi. Pada BN sendiri kita dengar ada splitting camp dekat situ, Hakim. Yeah. Bagaimana sebenarnya sokongan ini dapat memihak kepada kedua-dua belah pihak, PN dan juga PH. Dalam masa yang sama juga, banyak-banyak isu mendasari saya kira penubuhan kerajaan itu sendiri. Bagaimana sebenarnya penting untuk penubuhan kerajaan ini disegerakan kerana banyak isu yang tertangguh, kos sara hidup misalnya, dan juga bagaimana pandangan pelabur-pelabur luar kepada negara kita. Itu sebenarnya yang paling penting sekali untuk kita segerakan penubuhan kerajaan ini, tapi sehingga sekarang masih lagi dalam keadaan ataupun status buntu. Ya, buat masa ini ada beberapa pandangan dalam UMNO ataupun Barisan Nasional itu sendiri yang menyatakan mungkin lebih baik untuk Barisan Nasional ataupun UMNO secara khususnya untuk mengambil langkah rehat seketika dan menyertai sistem demokrasi ini sebagai pembangkang. Bukan sahaja timbalan presidennya Tok Mat Hassan, tapi juga Naib Ketua Pemuda UMNO, bekas Ketua Penerangan Syarif Sufia Hamdan, yang menyatakan bahawa UMNO ataupun BN sepatutnya tak payah masuk campur urusan atau pembentukan kerajaan ini dan perlu fokus terhadap usaha untuk membaik pulih ataupun mereformasi parti dan masa sama menjalankan fungsi sebagai pembangkang. Kata beliau, jadi pembangkang ni bukanlah satu perkara yang buruk, bukannya bererti duduk diam dan meratapi kekalahan, tetapi menjadi parti alternatif, memberi kritikan, membina hujah bermutu untuk dipertimbangkan rakyat dalam pilihan raya akan datang. Mungkin boleh masuk campur BN kalau keadaan memerlukan, andai kata seperti PH dan juga PN gagal mencari kata sepakat. Tapi benda itu terhadlah bergantung kepada perlembagaan dengan persetujuan untuk ada 222, sekurang-kurangnya 222 ahli parlimen. Jadi kalaulah, kata beliau, kalaulah BN terbabit dengan proses pembentukan kerajaan dari awal, ia akan beri isyarat yang salah kepada rakyat tentang niat dan juga prinsip Barisan Nasional itu. Dan ini sebenarnya membuka satu dimensi ruang perbincangan dan juga mungkin memahami psikik masyarakat Malaysia ini. Mungkin mereka ini berdepan dengan kebimbangan sekiranya sesuatu parti yang mendominasi ataupun berada dalam kerajaan itu dilihat sedikit tegas ataupun mempunyai pandangan yang vokal dalam isu-isu melibatkan seperti agama dan juga perkauman. Tetapi parti Melayu Islam kedua terbesar selain daripada UMNO, iaitu PAS, jelas mereka ini dalam dua kamp berbeza, UMNO dalam BN, PAS dalam PN. PAS memberi melalui Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin memaklumkan bahawa sebenarnya PAS boleh sebenarnya dia beri jaminan tidak akan melaksanakan langkah-langkah untuk menekan mana-mana pihak, khususnya di Sabah dan Sarawak, sekiranya ia menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan yang baru. Katanya PAS akan terus amalkan konsep musyawarah, berbincang dengan semua rakan kongsi dalam kerajaan. Itu saya kira satu kenyataan yang
sebagai counter naratif Ya. seperti kita lihat, sebab antara kebimbangan ataupun suara-suara yang menyatakan di sini adalah kebimbangan sekiranya PAS berada dalam kerajaan, banyak perkara melibatkan agama ini akan dilihat terlalu ekstrim ataupun keterlaluan, memandangkan kita ni merupakan negara pelbagai bangsa dan juga agama, tapi kenyataan Setiausaha Agong PAS ini memberikan satu nada keyakinan, rest assured dalam bahasa Inggerisnya, kalau kita nak ringkaskan adalah PAS tidak akan melakukan sebarang perkara sedemikian, sebaliknya mengambil pendekatan bermusyawarah. Ini satu kenyataan yang menarik sebenarnya, Gigi, sebab kita lihat di Sabah dan Sarawak juga antara negeri yang masih lagi kita lihat mempunyai perbezaan pendapat. Ini sangat menarik untuk kita perhatikan perkembangannya hari ini, Gigi. Itulah kebimbangan yang kita dengar ketika ini, kebimbangan tentang PAS, kebimbangan tentang DAP dan kebimbangan bagaimana sebenarnya daripada rakyat itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana penerimaan GPS dan juga GRS ke atas PAS itu sendiri. Itu sebenarnya yang kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Dan dalam masa yang sama kita melihat 7 ahli parlimen BN di Sabah yang menang pada PRU ke-15 ni dikatakan akan akur dengan keputusan BN Pusat dalam menentukan gabungan yang akan mentadbir negara. Dalam masa yang sama, pengurusi BN Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin ada berkata bahawa GRS telah melanggar perjanjian dengan BN Sabah. Sehubungan itu, tegas Bung Mokhtar, BN Sabah akan berbincang dengan GRS mengenai kedudukan rakan dalam kepimpinan negeri selepas kerajaan pusat itu ditubuhkan. Itu antara apa yang telah pun saya kira disuarakan ataupun dijamin oleh BN Sabah itu sendiri, pengurusi BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, yang sekali lagi menegaskan bahawa apa saja keputusan BN di peringkat pusat ini, mereka di Sabah ni akan ikut. Ya, apa juga keputusan kita saksikan. Ini satu perkara yang menarik sebenarnya untuk kita perhatikan, Gigi. Nanti kita akan melihat kepada dimensi ataupun sudut bagaimana sekiranya dua parti terbesar ataupun gabungan yang mendapat bilangan undi tertinggi, iaitu Pakatan Harapan 82 dan juga PN 73 ini, kalau mereka bergabung, apakah ia akan memberikan kesan terhadap landscape politik negara? Adakah ia akan mewujudkan satu dimensi di mana cara kita berpolitik akan lebih matang, hanya melihat kepada sudut seperti adil, keadilan dan kesaksamaan dari sudut polisi, politik kebajikan, politik rakyat, politik perut rakyat, dan tidak melihat dari sudut ataupun arah perkauman. Adakah ini boleh berlaku? Sebab kita lihat dua-dua parti ini, gabungan ini, BN dan PH, cukup dominan, dan kalau dilihat demografinya juga seolah-olah memberi sampling ataupun gambaran penduduk di Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum, tapi majoritinya masih lagi Melayu Islam, iaitu bangsa ataupun kaum yang terbesar dalam negara kita ini. Kalau kita lihat dalam PKR itu majoritinya Melayu, dalam UMNO terang-terang semua Melayu, tapi dalam BN pecahan gabungan komponen dalam BN itu ada MIC dan MCA, mewakili China dan India. Kita lihat DAP juga parti ada Melayu di dalamnya. Betul, ada Melayu dalamnya, dan juga ada kaum-kaum lain seperti India dan juga China. Jadi saya kira mungkin ini perlu kita lihat berganjak daripada politik berunsurkan kaum. Ini mungkin nanti kita akan bincangkan bersama dengan analisis politik kita jam 7.30 pagi nanti, sebentar saja lagi. Tapi apapun, bila kita lihat persaingan ataupun perlumbaan ke Putrajaya, terutamanya melibatkan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga mungkin BN, ini seolah-olah satu perkara yang menggelisahkan rakyat Malaysia, Gigi, ya. Okey. Antara kebimbangan mereka ni termasuklah kita lihat kejatuhan ringgit. Ini dibuktikan semalam apabila pasaran Bursa Malaysia dibuka, kos hari hidup yang mempengaruhi perniagaan dan juga kehidupan seharian mereka. Ini kita tanyakan kepada orang awam di Sabah, kita dengarkan apa kata mereka. Mata duit Malaysia jatuh,
Jadi susah bagi kami yang orang-orang peniaga. Jadi kalau kami punya barang naik, customer pun tidak mau beli barang kami sebab mahal. Komplain. Jadi haraplah kerajaan ini cepat-cepat tubuhkan untuk sama-sama untuk rakyat lah, bukan untuk kepentingan dorong sendiri. Masalahnya sekarang apabila kita kerajaan susah mau dibentuk, lagi-lagi sekarang masalah di federal persekutuan, jadi masalah amat besar bagi kami belia. Apabila sekarang nih kita pun tahu kos sara hidup makin meningkat, jadi kita mau mengadu pun masalahnya sekarang nih entah sama siapa, kita mau sampaikan message sebagai belia. Bagilah keputusan muktamad kepada kami rakyat nih, jangan lagi tangguh-tangguhkan. Semakin kita tangguh, semakin banyak lagi yang rakyat rasa risau, rasa macam tertanya-tanya apa yang berlaku. Sekarang nih ekonomi lagi merosot, banyak kedai-kedai yang cuti, banyak bos juga yang garu kepala sekarang nih. Itulah rakyat tertanya-tanya. Memang semua pun berteka-teki mengenai perkara ini. Boleh kita katakan bahawa rakyat semua gelisah. Tak kurang juga yang stres sehingga keluar ada berita-berita palsu yang membuatkan Sarawani ini pun juga terkesan. Tapi apa pun kita telah jelaskan mengenai undian dalam poll Sarawani yang kami bawakan berkaitan dengan jangkaan anda siapa Perdana Menteri ke-10. Ia tidak sama sekali digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa Perdana Menteri. Tapi apa pun anda boleh sertai undian suara anda, suara Malaysia ini. Kongsikan pandangan anda bersama kami mewakili suara rakyat. Soalannya jangkaan anda siapa Perdana Menteri ke-10? 3 jawapan kami sediakan, Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga tokoh-tokoh lain. Tetapi apa pun setakat 7.30 pagi ini kalau kita lihat keputusannya, Anwar Ibrahim setakat ini memperolehi 47%, Muhyiddin pula 52%. Itu apa yang boleh kami rangkumkan ketika ini. Ya, dan kalau kita lihat jumlah respondennya juga dah mencecah lebih 3 juta responden sebenarnya yang menyertai tinjauan ini. Seperti yang kita maklumkan, saya rasa mungkin sebab tinjauan ini ataupun kaji selidik suara anda, suara Malaysia ini kami lakukan sejak Parlimen dibubarkan lagi. Tetapi mungkin ada yang orang kata apa, menambah perisa lah, nak forward message ataupun link untuk anda buat tinjauan menyertai tinjauan pendapat ini. Disertakan sekali katanya Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong yang nak ataupun minta, tapi ini tidak benar sebenarnya. Memang kami buat sejak pada awal lagi dan dia tidak kena-mengena dengan keputusan. Tak rasa benda ni akan mempengaruhi keputusan Seri Paduka Baginda ini di-Pertuan Agong kerana beliau ataupun baginda mempunyai kebijaksanaan, wisdom yang tersendiri, bukan hanya melihat daripada poll yang kita lakukan ini untuk kita mendapatkan ataupun gauge sentimen dan juga pandangan masyarakat Malaysia. Tapi teruskan menghantar pandangan anda boleh pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun tokoh-tokoh lain dalam kita bercakap mengenai perlumbaan ke Putrajaya ini. Masing-masing ada pandangan dan suara mereka sendiri. Kita nak berhenti rehat seketika sebab selepas ini kita lihat apa yang berlaku di peringkat pusat ini masih lagi dilihat seolah kabur-kabur. Tapi di beberapa buah negeri yang kita tahu keputusan DUN-nya tergantung, sudah ada jawapannya. Ini akan kami bawakan butirannya kepada anda selepas kita berhenti rehat seketika.
Anda masih lagi bersama kami di Malaysia Memilih bersama saya Gigi dan juga Hakim. Kita nak bawakan ada perkembangannya di Pahang sana. Kita tahu ketika ini Majlis Tertinggi Perikatan Nasional telah pun melantik Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk mengetuai rundingan pembentukan Kerajaan Negeri Pahang. Dan menurut pengerusi PN Pahang, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, dalam satu kenyataan rundingan akan diteruskan katanya bagi membentuk Kerajaan Pahang seberapa segera. Itu antara perkembangan yang kita boleh bawakan. Dan dalam pada itu di Pahang juga PN Pahang turut mengucapkan terima kasih kepada pengundi sehingga membolehkan gabungan itu berada dalam kedudukan untuk bentuk kerajaan negeri. Dan susulan keputusan PRU ke-15, Kerajaan Negeri Pahang tergantung apabila tiada satu parti pun yang memperolehi majoriti mudah. Ia berikutan PN memperolehi 17 kerusi, Barisan Nasional 16 kerusi dan 8 kerusi memihak kepada Pakatan Harapan. Tapi apa sebenarnya yang akan berlaku selepas pelantikan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ini? Adakah kita dapat melihat ada sinar di hujung terowong pada hari ini? Kami akan bawa pastinya yang berita yang terkini akan kita terus bawakan kepada anda. Ya, 3 negeri yang melakukan pilihan raya Dewan Undangan Negeri ini adalah Perak, Pahang dan Perlis. Bagi Perlis, clear cut tak ada masalah sebab majoriti memang tak boleh clear cut. Perikatan Nasional memperolehi 14 kerusi daripada 15 kerusi dipertandingkan. Pakatan Harapan ada 1 kerusi. Jadi sudah jelas terang dan bersuluh menteri besarnya daripada Perikatan Nasional. Bagi negeri Pahang masih lagi tergantung sebenarnya sebab kita lihat di negeri Pahang ini ada 41 kerusi Dewan Undangan Negeri dan seperti berlaku di peringkat persekutuan tidak ada mana-mana parti pun yang mendapat jumlah majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri. BN di Pahang ada 16 kerusi DUN, PN ada 17 kerusi DUN, PH ada 8 kerusi DUN. Kalau nak menubuhkan kerajaan di negeri Pahang ini, adunnya ataupun gabungan itu perlu mempunyai sekurang-kurangnya 21 atau 22 kerusi DUN sebenarnya. Jadi mungkinkah kita menyaksikan penjajaran baharu seperti yang berlaku di negeri Perak? Kerana di Perak ini kalau kita lihat semalam dah angkat sumpah dah pun. Adun Kota Tampan Datuk Seri Syarani Mohamad dah angkat sumpah sebagai Menteri Besar di hadapan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah pada petang semalam ini ketika istiadat mengangkat sumpah dilakukan di Istana Kota Iskandariah kalau tak silap saya, dan beliau telah menerima pelantikan dan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar di Istiadat Kecil Istana Iskandariah di Kuala Kangsar. Ini yang kita dapat saksikan petang semalam. Kemudian ada tanda tangani watika pelantikan disaksikan Hakim Utama Mahkamah Tinggi Ipoh. Tapi menarik untuk kita saksikan di sini Gigi apabila kita lihat apa yang berlaku di negeri Perak ini. Menteri Besarnya Datuk Syarani. Kalau kita lihat komposisi di Perak, sebenarnya Perak ada 59 kerusi DUN. BN ada 9 kerusi. PN ada 26 kerusi, Pakatan Harapan ada 24 kerusi. Tetapi yang membentuk kerajaan ini bukan PN. PN merupakan gabungan yang terbesar memiliki kerusi di Perak, 26 kerusi. PH, gabungan kedua terbesar yang mendapat kerusi DUN, 24. Tapi yang bergabung, 24 dengan 9. Dan yang 9 itu pula diangkat menjadi Menteri Besar. Saya kira ini kedinamikan politik. Inilah mungkin contoh penjajaran baharu politik yang berlaku di negeri Perak. Mungkin berdasarkan kematangan kalau kita saksikan atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Perak yang baru ini, beliau menerima lamaran ataupun perbincangan daripada kedua-dua pihak dan kemudian BN di Perak sebenarnya sudah pun bersedia untuk menjadi pembangkang dengan 9 kerusi tetapi dipelawa oleh Pakatan Harapan yang mempunyai 24 kerusi untuk sama-sama membentuk kerajaan negeri di Perak dan diberi amanah untuk meneruskan menerajui pentadbiran negeri Perak ini sebagai Menteri Besar kerana beliau juga antara individu yang memulakan misi Perak Sejahtera 2023 itu rancangan jangka panjang untuk pembangunan negeri Perak sehingga 2030 nanti. Saya kira pembangkang di Perak sekarang ni PN ada 26 kerusi,
kemudian 24 campur 9 kerusi 33. Jadi dia agak balance sebenarnya dari sudut semak dan imbang itu. Ini menarik untuk kita perhatikan sebenarnya, Gigi, sebab kalau kita perhatikan apa yang berlaku ini, dia seolah-olah memberi satu keadaan yang baru sebenarnya. Sebab kita juga perlu berwaspada. Kita melihat gabungan antara PH dan BN ini mungkin tidak digemari oleh sesetengah ataupun segelintir masyarakat yang sampai kita tak halang perbezaan pandangan itu biasa, boleh agree to disagree, tetapi jangan sampai tahap menggugat keharmonian kaum yang ada di dalam negara kita ini, Gigi. Tapi saya teringat semasa Perak dulu dalam keadaan berkecamuk juga. Pernah juga saya lontarkan soalan mengenai gabungan PH dan juga BN ini. Tapi ketika itu penganalisis melihatnya sebagai satu kiamat politik. Tapi nampaknya pada PRU ke-15 perkara ini tidak mustahil untuk berlaku, tapi dalam masa yang sama juga kalau kita lihat ini adakah ia boleh dilakukan di peringkat persekutuan. Tapi ini kita nak juga melihat dalam keadaan ketika ini, keadaan orang ramai gelisah dan tidak ketentuan. Ketika ini orang ramai juga digesa agar tidak memuat naik kemaskini yang boleh menimbulkan situasi yang mengancam keselamatan di media sosial. Itu kata Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani dalam satu kenyataan berkata ia berikutan Polis Diraja Malaysia telah mengesan beberapa kandungan sensitif dan menyentuh sentimen perkauman dimuat naik di beberapa platform media sosial susulan susulan keputusan pilihan raya umum ke-15 dan jelasnya pengguna media sosial diminta agar mengekang daripada menyalahgunakan platform tersebut dengan menyebar kandungan bersifat provokasi yang boleh menyebabkan kegusaran awam, dan tindakan tegas di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan serta kanun keseksaan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba timbulkan situasi mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Ya, sejak tahap lalu kita lihat beberapa pencipta kandungan content creator di platform media sosial ini, khususnya TikTok. Kalau kita perhati TikTok ni banyak video-video yang berunsur perkauman. Ada akaun yang catat ratusan ribu followers ataupun view ini menggunakan naratif tragedi 13 Mei sebagai kandungan mereka. Mungkin kalau kita saksikan, saya rasa anda juga ada TikTok, boleh anda saksikan, agak gusar sedikitlah. Dapat rasa mungkin ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencipta naratif ataupun mungkin untuk menghalang sesuatu penggabungan politik. Tapi cerita pasal politik ni tak habis lagi, dah lebih 100 jam kita masih lagi tidak ada kerajaan. Sesi rundingan negosiasi masih lagi berlaku, bukan hanya melibatkan gabungan-gabungan parti yang bertanding tapi juga melibatkan mereka yang dalam parti ataupun gabungan yang sama. Saya nak bercakap mengenai Barisan Nasional sebenarnya ini, BN. Sebab kalau kita lihat ada perbezaan pendapat dalam BN, presidennya mungkin nak bergabung dengan Pakatan Harapan, timbalannya menyatakan mungkin lebih baik jadi pembangkang, tapi mesyuarat demi mesyuarat diadakan. Kita nak terus kepada rakan wartawan di lapangan, Hasimi Muhammad yang berada di Menara Dato' On WTC. Hasimi, apa yang terkini dari sana? Mungkinkah ada sebarang pertemuan lagi, sebab kita difahamkan ada beberapa mesyuarat yang ditangguhkan ataupun bersambung lagi hari ini sebab deadline dah tak lama dah ni, pukul 2 nak kena hantar. Baik, terima kasih Hakim dan Gigi. Betul, kita masih lagi cuba akan terus membawakan perkembangan terkini, khususnya untuk di Menara Dato' On ni, Ibu Pejabat UMNO Malaysia akan terus menjadi tumpuan pengamal media. Sebelum kita melihat kepada situasi untuk pagi ini, Hakim, sebenarnya kita tahu bahawa telah pun hampir memasuki hari ketiga yang kita masih lagi tanya-tanya siapakah yang akan membentuk kerajaan, apakah akan ada jajaran politik baru untuk membentuk kerajaan persekutuan. Sebelum saya ceritakan gambaran di sini, saya nak ceritakan pukul 6 pagi tadi saya bergerak, Hakim. Kita singgah di stesen minyak. Mungkin mereka tengok saya pakai baju awal ni, diorang tanyakan, agak-agak siapa yang akan bentuk kerajaan, PN ke PH? Itu soalan yang dilontarkan oleh segelintir yang ada di stesen minyak. Ini menandakan bahawa rakyat yang telah jutaan mengundi pada 19 November ini perlu tahu jawapan segera. Siapakah, apakah yang akan terjadi
hari ini apakah akan ada satu kata putus yang akan mengutamatkan ataupun noktahkan siapakah yang akan terbentuk, dan itu perlu dijawab dengan segera, di mana Istana Negara telah pun melanjutkan tempoh untuk ketua ataupun gabungan menghantar SD sehingga pukul 2 petang ini, dan itu mungkin noktahnya 2 petang garis masa yang akan kita melihat kepada keputusan. Untuk hari ini, di mana kita ketahui hakim telah pun rekod ataupun imbas apa yang berlaku semalam, sensasi apakah akan berlaku langkah Sri Pasifik untuk membentukkan kerajaan persekutuan, itu juga mungkin perlu kita jawab. Kerana di mana dimaklumkan semalam PN juga mendakwa telah pun menghantar SD kepada Istana Negara, mendakwa telah pun melebihi 112 ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan persekutuan, dan juga kita tahu bahawa PH juga mendakwa mencukupi angka untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bagaimana justifikasi angka-angka ini akan diterjemahkan untuk pembentukan kerajaan persekutuan. Untuk 7.37 pagi ini situasi masih lagi tenang di Ibu Pejabat UMNO Malaysia ini, tapi tumpuan akan terarah kepada laporan yang mendakwa akan berlaku majlis tanda tangan akuan bersumpah SD daripada ahli Barisan Nasional untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-10, dan tumpuan itu akan kita bawakan langsung dari masa ke masa di Astro Awani, apakah akan berlaku perkara itu, dan jika ia berlaku apakah itu akan mencukupkan angka untuk pembentukan kerajaan persekutuan, dan siapakah pemimpin-pemimpin yang akan tiba, kerana difahamkan pukul 9 pagi sebelum diteruskan kepada pukul 10 pagi mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Semua itu kita masih lagi samar. Kalau ikutkan, ada beberapa pengamal media telah pun tiba daripada stesen televisyen tempatan dan juga antarabangsa yang akan terus membawakan perkembangan tersebut, dan kita di sini akan ikut rapat kalau ada kelibat pemimpin yang telah pun akan tiba di sini. Kita akan maklumkan dari masa ke masa Hakim, dan semuanya di Astro Awani nanti, Hakim. Hasimi, kalau ikutkan dapatan ataupun mungkin tinjauan cakap-cakap politik dengar-dengarnya ni, dalam 30 ahli Parlimen Barisan Nasional ni, ada berapa kem dah pecahannya? Itu susah untuk kita jawabkan, Hakim, berapa kem yang berpecah dalam UMNO atau Barisan Nasional itu. Tapi kalau ikut kepada laporan eksklusif Sinar Harian malam tadi, kalau kita baca, menyatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri sementara ketika ini, masih lagi bersikap berkecuali, tidak menyokong Pakatan Harapan, dan kita tahu beberapa pemimpin kanan UMNO juga telah pun menyatakan dengan tegas tidak akan menyokong Pakatan Harapan, no DAP, no Anwar. Jadi kita melihat kepada ini berlaku ada beberapa kem yang telah pun tidak bersetuju dengan pendirian dakwaan, bahawa khususnya tumpuan kepada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang mengatakan akan membentuk kerjasama dengan PH. Apakah ini akan termeterai hari ini? Apakah kem-kem itu akan diterjemahkan? Adakah akan ada susulan kenyataan-kenyataan yang lebih sensasi kita lihat, khususnya daripada pemimpin-pemimpin UMNO itu menjurus kepada gesaan satu adalah untuk Datuk Seri Zahid Hamidi itu meletak jawatan. Apakah juga penerimaan BN ataupun UMNO itu untuk bergabung dengan PH, pendirian tolak DAP, tolak Anwar itu akan kekal? Semuanya ini masih lagi samar. Kita hanya menjangkakan mungkin ada beberapa kem yang ketika ini berpecah dalam kalangan UMNO ataupun BN itu sendiri, Hakim. Baik, terima kasih Hasimi Mohamad langsung dari Menara Dato' On WTC World Trade Center, di mana terletaknya Ibu Pejabat UMNO. Kita jangka akan ada perkembangan terkini, tapi ini sangat menarik untuk kita perhatikan kemungkinan penjajaran baharu di peringkat persekutuan. Saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Gigi. Ya, Prof, mungkinkah berlaku, Prof, penjajaran di politik baharu di antara BN dan juga PH ini di peringkat Perak, negeri Perak kita saksikan dah berlaku di peringkat persekutuan. Mungkinkah ia berlaku? Ya,
untuk berlaku di peringkat persekutuan tidak boleh kita tolak sama sekali ya. Kita dah lihat bagaimana kedua-duanya sudah berjumpa semalam dan juga beberapa perkara perlu diperincikan. Dalam soal ini saya rasakan yang harus kita berikan keutamaan adalah kenapakah perlu penjajaran tersebut. Siapakah yang mendapat manfaat daripada penjajaran tersebut dan apakah hala tuju selepas penjajaran. Sebab itu terdapat berbagai golongan yang cuba memberikan pandangan, golongan massa, golongan pengundi tega, golongan atas pagar. Semuanya merupakan kelompok yang terlibat secara langsung dalam melihat, memerhati dan juga memberikan pandangan mereka. Tapi akhirnya saya rasakan pihak pucuk kepimpinan harus membuat keputusan. Wajarkah penjajaran ini dilakukan ketika kebuntuan politik sedang berterusan? Bagaimanakah ia dapat jadikan sebagai salah satu jalan penyelesaian ke arah kencatan politik dan akhirnya kita juga cuba mencari kedamaian politik. Dan saya percaya penjajaran ini tidak mustahil jika beberapa perkara yang diperincikan, apatah lagi jawatan kuasa yang memerihalkan perundingan itu juga sudah dibentuk. Tapi jika tidak berjaya, ianya juga akan menyukarkan proses pembentukan kerajaan. Kerana sebelum ini kita melihat penjajarannya adalah di antara Perikatan Nasional, GPS dan kemudian yang turut dikatakan bersama dengan Perikatan Nasional tapi kemudian dinafikan. Jadi penjajaran yang bagaimanakah sebenarnya rasional dan praktikal tidak bersifat emosional untuk masyarakat secara keseluruhannya. Tidak bersifat emosional, itu sebenarnya perkara yang kita nampak senang, mudah kita sebut tapi sukar sebenarnya untuk kita lakukan. Bagaimana sebenarnya pemimpin-pemimpin ini boleh berfikir luar kotak, tapi dalam masa yang sama juga dari segi perlembagaan dan juga undang-undang, Prof, adakah seseorang MP itu boleh tidak menurut keputusan parti? Contoh dalam kes BN nak bergabung dengan PH, macam mana kalau ada MP yang tidak bersetuju dengan gabungan tersebut dan apa mungkin implikasinya, Prof? Ada dua perkara yang harus kita lihat. Dari segi ketetapan perlembagaan jelas di bawah perkara 43 bahawa seorang ahli wakil rakyat yang mendapat sokongan majoriti akan diberikan keutamaan oleh kebawah duli yang Tuan Agong di dalam pelantikan seorang ketua kerajaan. Itu tidak bercanggah sama sekali dan itu dilihat tidak sama sekali membabitkan akta larangan pindah parti. Tetapi jika di dalam klausa parti menyatakan bahawa sesuatu keputusan yang diambil itu bercanggah dengan keputusan parti, maka itu akan menyebabkan kursi itu menjadi kosong dari mana-mana wakil rakyat yang membuat ketetapan ataupun keputusan seperti itu. Ini berbeza dengan seseorang yang dipecat dari parti. Jika dipecat dari parti, maka ia boleh lagi kekalkan kerusi dan juga tidak memberikan sesuatu impak kepada apa saja ketetapan yang dibuat di peringkat atasan. Tetapi jika sekiranya klausa itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dalam perlembagaan parti ataupun peraturan serta yang diputuskan oleh parti, tetapi seseorang wakil rakyat itu membuat keputusan yang bercanggah dengan keputusan tersebut, itu boleh menyebabkan beliau kehilangan kerusi wakil rakyat dan juga boleh memberikan impak kepada apa yang kita lihat daripada penjajaran yang sedang dilakukan. Ya, ini sangat menarik sebab kita juga dah menyaksikan beberapa kenyataan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang menyatakan rela dipecat. Rela dipecat itu mungkinkah memberi implikasi akan terpakainya akta anti lompat parti ataupun terpakai dengan sebarang perundangan dalam perlembagaan parti yang membolehkan yang akan menyebabkan sesebuah kursi ahli parlimen itu dikosongkan kerana melanggar. Ini kita kena lihat dengan lebih mendalam, Prof. Tapi dalam masa yang sama, Prof, kita juga saksikan apa yang berlaku pada ketika ini merupakan satu perkara yang agak baharu. Keputusan ahli-ahli parlimen dibuat mungkin tidak lagi mengikut konsensus dalam parti tapi memikirkan kepentingan yang lebih utama, kepentingan secara umum, walaupun ia bermaksud tidak akur dengan ketetapan parti. Adakah apakah mungkin berlaku terhadap landscape politik negara sekiranya perkara ini berlaku di peringkat persekutuan? Adakah ia akan mewujudkan satu dimensi di mana selepas ini kalau dalam pembentangan sesuatu undang-undang itu satu blok itu
biasanya akan menentang, satu blok itu akan menyokong. Tetapi adakah ia boleh berlaku dalam blok tertentu itu, blok yang sama, ada perbezaan pendapat seorang menyokong dan tak menyokong? Sebab ini juga memberikan refleksi terhadap apa yang berlaku sekarang ini. Walaupun Dewan Rakyat itu belum lagi bersidang, tetapi ia juga boleh memberi gambaran refleksi. Adakah ini boleh berlaku? Adakah kita akan membuka dimensi politik baru? Maksudnya, saya tidak perlu ikut keputusan parti kerana saya ada pandangan yang tersendiri, Prof. Ya, amalan yang menjadi satu kelaziman sebelum ini adalah sesuatu keputusan itu dibuat secara kolektif. Bermakna jika sesuatu keputusan itu disanggahi ataupun tidak dipersetujui oleh seseorang secara individu, maka itu boleh memberikan impak kerana kita harus akur seseorang itu dilantik berdasarkan keputusan yang dibuat oleh parti untuk berada di dalam Dewan Rakyat. Selepas dilantik, mereka masih terikat dengan keputusan, konsensus dan juga persetujuan bersama yang dibuat atas garis parti. Jadi sebarang keputusan yang bertentang dengan keputusan parti, saya percaya itu akan tidak dapat diterima secara menyeluruh. Walaupun itu, kita pernah melihat bagaimana beberapa keputusan sebelum ini melangkaui fahaman politik dan juga kepentingan sesuatu blok politik kepartian. Misalnya dalam melahirkan perjanjian persefahaman, itu melihat kerajaan dan juga Barisan Pembangkang bersetuju ke atas beberapa perkara. Malahan sebelum itu, ketika kita mencapai kelulusan ke atas undi 18, ketika itu juga kedua-duanya boleh bersama. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, yang harus kita lihat adalah apakah sebuah kerajaan itu dibentuk berdasarkan kepada kedudukan sebagai kerajaan campuran, kerajaan perpaduan, kerana kerajaan mutlak itu memang sukar dicapai. Bila dikatakan dibentuk kerajaan di antara kerajaan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional misalnya, sebagaimana dicadangkan oleh Timbalan Presiden UMNO perangkap ahli Parlimen Rembau, kita melihat di sini yang mahu diberikan keutamaan adalah supaya mereka itu mempunyai kerusi besar, kenapa tidak membentuk kerajaan, tetapi ada caveatnya, ada keterbatasan yang menyebabkan kedua-dua pihaknya sukar untuk membentuk sebuah kerajaan. Sebab itu dirasakan perlu satu lagi blok untuk tampil sebagai blok yang melengkapi pembentukan kerajaan. Barangkali di antara bila disebut Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dan juga beberapa kelompok yang lain. Di situ kita lihat kepentingan wajar diberikan kepada soal kenegaraan. Jika Perikatan Nasional, UPS dan beberapa yang lain bersedia untuk membentuk kerajaan, maka kita harus melihat ini adalah ke arah usaha untuk meleraikan kecelaruan politik. Kepincangan itu harus diatasi dengan perasaan menang-menang untuk semua. Ia tidak boleh menang untuk satu pihak, kalah untuk satu pihak lain. Kerana dalam konteks politik sekarang ini, kita harus boleh memastikan wujud kematangan berpolitik, iaitu berlapang dada untuk membolehkan pertentangan itu wujud, boleh bersetuju dalam tidak bersetuju dan juga bersetuju dalam bersetuju. Itu merupakan, saya rasakan, perkara yang perlu diberikan pertimbangan supaya pemisahan yang sedang muncul dalam gelanggang politik ini dapat diredakan berdasarkan kepada penggabungan yang bakal lahir. Kerana kita lihat agak ketara perpecahan ataupun pemisahan itu. Ada yang ke arah sokongan pengundi Melayu, ada yang bergerak ke arah sokongan bukan Melayu. Di manakah garis yang boleh kita cari sebagai titik keseimbangan, titik tengah itu dicari, dan di sinilah saya percaya yang dapat dipergunakan sekarang daripada kedudukan yang luar biasa ini, mencari satu pendekatan yang luar biasa yang menang-menang untuk rakyat sebenarnya. Jadi kalaupun wujud pertentangan dalam parti, tapi lihat dalam keadaan yang lebih luas, bagaimana pertentangan fahaman politik ini harus diletakkan ataupun diketepikan seketika supaya kita bergerak ke hadapan mencari satu transisi ke arah melicinkan suasana yang sedang boleh dianggap berada dalam keadaan yang agak buntu ini.
Itu yang kita mahu mereka buat sekarang, Prof. Kita mahu mereka buat keputusan demi rakyat, bukannya demi parti. Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat ada pendapat dari pemimpin dalam BN itu sendiri. Kalau seperti Syaril Hamdan dan juga Ketua Wanita BN Noraini yang mahu BN ini menyokong mana gabungan sekadar untuk membentuk kerajaan. Maksudnya BN perlu bersifat neutral ataupun ada mereka ni juga mahukan macam Tomak Hassan kata biarlah BN jadi pembangkang, biar PH dan juga PN yang bergabung. Apa komen Prof mengenai pendekatan ini? Ya, saya rasakan pertentangan pandangan dalam parti itu lumrah, tetapi perlu mencari satu pandangan yang membawa kepada kesepakatan. Di mana dalam soal pembentukan kerajaan barangkali mereka boleh bersetuju ke atas seseorang ketua kerajaan, tetapi masih boleh memainkan peranan sema dan imbang. Dia tidak semestinya perlu berada dalam kerajaan, berada di luar kerajaan pun boleh. Itu yang dinamakan sebagai kerajaan minoriti sebenarnya bila kita menyokong seseorang pemimpin sebagai ketua kerajaan tetapi kita tidak bergabung dalam kerajaan tersebut. Ini yang berbeza dengan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan membawa kesemuanya bersama untuk mengelakkan pertembungan fahaman politik membesar dan juga mengencat proses perubahan dan pembaruan yang mahu dilakukan. Jadi pandangan yang menyatakan bahawa kita lantik sesiapa seorang atas berdasarkan konsensus kita ke arah ketua kerajaan, tapi kita boleh memainkan peranan sema dan imbang, itu juga boleh berlaku. Malahan kita perhatikan walaupun MOU ditandatangani ketika di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, masih wujud pertentangan pandangan, tetapi itu cuba diselesaikan mengikut mekanisme bermusyawarah dan juga rundingan, tawar-menawar, negosiasi, itu boleh dilakukan. Yang penting sekarang ini perlu ada satu kesepaduan ataupun persetujuan bersama dalam pelantikan seorang ketua kerajaan. Jadi ketua kerajaan itu kemudiannya boleh memastikan apa saja mekanisme yang digunakan pakai ke arah memastikan usaha kerjasama kolaborasi politik dilakukan walaupun secara penggabungan ataupun di luar gabungan. Itu juga mampu mempamir kekuatan seorang pemimpin yang ada kewibawaan, ada kemampuan untuk melihat musuh politik itu bukan musuh selamanya. Kawan politik bukan kawan selamanya. Bermakna dalam konteks ini boleh mencari titik keseimbangan sebagaimana yang saya katakan tadi, titik tengah itulah yang kita cari sekarang ni. Kalaupun ada perbezaan pandangan dalam parti, biarlah bersetuju dalam tidak bersetuju, ada satu putusan majoriti dalam parti ke arah seseorang pemimpin supaya keadaan untuk melewatkan lagi pelantikan seorang ketua kerajaan itu tidak berterusan sehingga membawa kepada kegelisahan yang berada di luar yang bertanya-tanya bilakah akan ada penghujungnya. Noktanya perlu ada. Jadi saya percaya kita mampu untuk mencari titik tengah itu. Kalau setiap blok itu melihat bahawa kalau sekiranya pun tidak berada dalam kerajaan, mereka masih boleh memainkan peranan mereka sebagai sama ada pembangkang, sama ada bangkangan dalam gabungan sekalipun. Bukannya bila kita berada dalam gabungan besar, kita perlu menjadi pak turut untuk perkara-perkara yang tidak dipersetujui, yang menyanggahi kepentingan parti ataupun masyarakat massa. Jadi saya percaya perkara-perkara ini harus diteliti oleh jawatankuasa yang sudah dibentuk dalam proses rundingan ini kerana akhirnya ia tidak boleh sama sekali membelakangkan kepentingan parti semata-mata untuk kepentingan orang lain. Ya, Prof. Saya kira titik tengah dalam negara berbilang bangsa dan agama dalam Malaysia ini adalah toleransi, memahami. Tetapi malangnya ini realitinya setiap kali selepas pilihan raya di mana-mana negara kajian membuktikan polarisasi kaum itu melebar. Adakah Prof rasakan apabila wujudnya penggabungan-penggabungan pakatan ataupun barisan parti-parti tertentu, contohnya seperti mungkin Pakatan Harapan bersama dengan Perikatan Nasional ataupun mungkin Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, adakah ia akan mengubah pendekatan politik daripada politik yang berunsur perkauman kepada politik kemasyarakatan, politik polisi yang lebih matang, Prof?
Ya, itulah harapannya, itu ekspektasi daripada masyarakat jika sekiranya penggabungan ini berlaku. Bila berlaku gencatan politik, kita harus memastikan bahawa polarisasi ataupun radikalisme di dalam politik itu menurun. Walaupun mengikut pelbagai kajian, nyatakan bila literasi politik meningkat, bila kadar celik huruf meningkat, perlu membawa kepada nilai kesederhanaan. Tetapi ada kalanya kita melihat ia melebar, membesar. Ada yang ke kiri ataupun ke kanan. Bermakna pemimpin yang dilantik sebagai peneraju yang mengemudi gabungan ini harus memastikan bahawa kita dapat meredakan suasana itu. Kita tidak mahu melihat yang bukan Melayu ke arah satu yang ke kiri, yang Melayunya ke kanan. Itu akan memberikan impak yang besar dalam proses pembangunan negara bangsa. Saya rasa nilai besar yang penting di sini adalah faham, hormat, terima. Kita cuba memahami ada perbezaan, kita hormati perbezaan itu, tapi bagaimana kita mampu untuk menerima agar ia tidak menjadi penghalang ataupun bucu yang memisahkan lagi kelompok-kelompok ini. Walaupun ramai yang katakan, PAS, Perikatan Nasional sudah mula membesar ruangnya, melebarkan sayapnya di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah. Tapi itu tidak bermakna ia membawa kepada proses untuk pemisahan yang besar. Begitu juga katakan Pakatan Harapan lebih banyak mengkolehi sokongan daripada bukan Melayu dan juga di kawasan bandar-bandar. Itu tidak bermakna ia harus ke kanan. Bagaimana kita mencari satu titik keseimbangan? Macam saya katakan, bahawa kita perlu cari titik tengah. Soal perpaduan, soal keamanan, soal keselamatan tidak boleh dikompromi disebabkan oleh perbezaan politik. Dia juga mempamir kekuatan kita bagaimana melihat bahawa walaupun wujud soal perbezaan ras, etnik, agama, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita menghalalkan apa saja tindakan ataupun gerak kerja sosial yang cuba kita lakukan. Jadi gabungan ataupun perpaduan yang cuba kita lahirkan, kerajaan perpaduan, itu menarik kalau kita dapat hasilkan, kerana di sana kita akan berusaha untuk meredakan perbezaan-perbezaan yang wujud dan mencari titik-titik persamaan. Kerana kalau kita perhatikan, walaupun fahaman ideologi berbeza, itu tidak makna kita tidak ada titik persamaan. Saya percaya ada titik persamaan di antara Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan yang lain-lain. Kesemua itu memerlukan usaha ke arah mencari satu kolaborasi yang ampuh supaya politik bermoral, politik berhemah melangkaui politik perkauman yang juga tidak dapat kita tolak dalam konteks negara kita kerana hampir setiap parti ditubuhkan berdasarkan kepada garis keetnikan ataupun agama. Tetapi bagaimana kita boleh memisahkan peranan, tanggungjawab kita. Kita memberikan maksud dan makna itu bukan sekadar kepada keberikatan kita dalam parti, tapi di peringkat nasional, di peringkat kebangsaan, kita menunjukkan kemampuan kita untuk dilihat sebagai seorang pemimpin yang mewakili kesemua kelompok masyarakat, dan di sinilah anggota gabungan itu mainkan peranan. Bagaimana setiap anggota ini melihat bahawa bila sudah bergabung, mereka sudah bersetuju dalam tidak bersetuju. Mereka sudah bersetuju adanya percanggahan tetapi mampu dicari satu jalanan penyelesaian yang terbaik untuk semua. Dan inilah kalau kita lihat dalam politik kita, suntikan perkauman itu bukanlah lagi asing sebenarnya. Tapi kalau tiba waktu-waktu untuk tahun melawat Malaysia ke apa, kita war-warkan mengenai kemajmukan kita. Tapi Prof, kalau Prof lihatlah, apa mungkin kelebihan atau advantage yang ada pada BN kalau dia bergabung dengan PH? Ya, dalam konteks Barisan Nasional bergabung dengan PH, sudah pasti kita lihat satunya keakraban hubungan di antara Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR dan juga pengemudi Pakatan Harapan. Ianya jauh keterbelakang hubungan mereka. Itu mampu untuk digunakan pakai untuk mengeratkan hubungan sesama mereka. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat bagaimana jika ini berlaku, ini juga mampu untuk melihat bagaimana Barisan Nasional walaupun dengan 30 kursi boleh bersama dengan Pakatan Harapan 80 kursi dan juga gabungan lain daripada Borneo untuk memastikan bahawa pengalaman yang ada pada Barisan Nasional selama 65 tahun dan kemudiannya beberapa bulan ketika membawa kepada persoalan bagaimana masih meletakkan pengalaman kekuatan
pada soal itu dikuatkan lagi dengan kemampuan untuk melengkapkan keberadaan Pakatan Harapan sendiri yang pernah juga merajui kerajaan selama 22 bulan. Jadi di sini saya lihat kedua-duanya ada ketokohan, kedua-duanya ada usaha ke arah memanifestasikan kepentingan rakyat. Kedua-duanya berbeza hanya dari segi fahaman politik, tetapi DNA-nya hampir sama sebelum ini. Jadi saya lihat kedua-duanya boleh membentuk kerajaan bersama, cumanya di peringkat akar umbi sudah pastilah ada yang bertanggapan ini membelakangkan perjuangan parti politik yang telah dilakukan selama ini. Ini juga akan melihat seolah-olah prinsip parti bersedia untuk dikorbankan semata-mata untuk penggabungan seperti ini. Jadi di sinilah yang saya rasakan polemik ataupun dilema yang menjadi penghalang. Bagaimana mampu untuk memastikan kekuatan yang ada pada kedua-dua parti ini dari segi pengalaman, dari segi manifesto, dari segi ketokohan, figura sosok yang ada dalam kedua-duanya digabungkan ke arah mertabatkan perubahan pembaruan secara bersama. Itu tidak bermakna Perikatan Nasional tidak ada kekuatannya. Mereka juga ada ketokohan, mereka juga ada manifesto yang menarik sehingga mampu untuk menjadi satu blok yang kuat di dalam pilihan raya kali ini. Jadi Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional juga, jika itu menjadi satu lagi pilihan, sudah pasti itu mampu juga untuk menghasilkan satu kerajaan yang baik kerana pernah bergabung sebelum ini. Cuma kalau dipertimbangkan lagi, kenapa tidak kesemuanya berusaha ke arah kerajaan perpaduan? Cuma dilemanya, siapalah yang akan jadi Perdana Menteri? Saya rasa itu soalan pokok yang menyukarkan proses pembentukan kerajaan campuran, pembentukan kerajaan perpaduan. Kerana soalnya adalah siapa yang akan menjadi ketua. Walaupun masing-masing ada pengalaman, ada kemampuan untuk mentadbir urus, ada perancangan, polisi dasar yang baik. Tapi yang diperlukan kini adalah siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Prof menyebutkan satu perkara yang cukup menarik, perpaduan, unity government juga disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Tetapi ia mungkin kedengaran idealistik, gabungan kerajaan perpaduan, gabungan parti-parti yang berada yang mendapat mandat rakyat ini, mungkin kita dapat kumpulkan best brains dalam parti-parti politik ini. Kita kena akui, tak ada parti sempurna. Ada parti yang individunya dia cemerlang buat kerja jalan, boleh buat kerja, mempunyai polisi yang baik, tapi ada orang dalam parti tersebut pula yang macam mungkin sekadar makan gaji buta dalam pentadbiran. Tetapi idea ini cukup idealistik, cukup seronok mungkin dengar. Tetapi ia bukanlah kali pertama diwar-warkan. Percubaan bekas Perdana Menteri 2 kali, Perdana Menteri paling lama, Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk mewujudkan unity government ketika kita berhadapan dengan situasi ketidaktentuan politik ataupun kebuntuan politik ini pada tahun 2020 saya kira, selepas langkah Sheraton, ditolak mentah-mentah oleh semua parti yang ada pada ketika itu, yang akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin yang terkah hadapan mendapat sokongan majoriti untuk diangkat sebagai Perdana Menteri seterusnya. Tetapi dalam konteks dan situasi pada ketika ini, adakah idea itu masih lagi terlalu idealistik ataupun is doable, Prof? Bagi saya ia boleh dibuat. Kerana di sini kita memerlukan satu perkara penting, keazaman politik. Political will itu perlu ada untuk memastikan bahawa apa tujuan kita nak buat kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini bukan baru di negara barat. Kita pernah melihat di UK, di Canada, di Australia, ia mampu dilaksanakan. Tetapi perlu ada keazaman politik yang besar untuk bergerak ke arah gencatan politik. Gencatan politik harus dilakukan, dan salah satu pendekatan terbaik yang boleh kita lakukan kini adalah dengan mengadakan kerajaan perpaduan, kerajaan yang besar, dan masing-masing tahu ada nilai kompromi, nilai pengorbanan yang perlu dilakukan ke arah pembentukan masyarakat yang perlu dipertahankan kepentingan mereka. Jadi jika kita melihat ke hadapan, suara ini jelas adalah untuk memastikan negara Malaysia ini tidak terpinggir, tidak terkebelakang, dan kita mampu ke hadapan bersama.
Dalam konteks negara kita pun, kerajaan perpaduan pernah kita buat. Kalau kita jadikan rujukan ataupun nota kaki kepada apa yang berlaku selepas pilihan raya ketiga 1969, pembentukannya adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan di mana dengan lahirnya Majlis Gerakan Negara. Itu sebagai salah satu model yang boleh kita jadikan. Asas bagaimana ketika berhadapan dengan konflik, dengan krisis ketika itu dipertimbangkan. Ialah sekarang ini suasananya berbeza, persekitarannya berbeza, tetapi kita pernah ada satu model, satu yang boleh jadikan sebagai petunjuk ke arah tersebut. Kita juga pernah melihat bahawa dalam suasana negara kita, konsep parti gabungan itulah yang memungkinkan pembentukan sebuah kerajaan. Kerajaan Barisan Nasional, gabungannya besar dulu. Kerajaan Pakatan Harapan, ada gabungannya. Sebelum itu, yang dibentuk berdasarkan Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat. Kesemuanya menunjukkan bahawa asasnya adalah parti perikatan dulu yang lahir sebelum merdeka ke arah kerajaan gabungan pelbagai parti politik dengan latar yang berbeza tetapi mempunyai matlamat ataupun ke arah objektif yang sama. Saya percaya dalam konteks sekarang ini, jika masing-masing bersetuju untuk ke arah soal perpaduan, padu itu lahir daripada usaha ke arah masing-masing bersedia untuk meletakkan ketetapan ke arah negara bangsa ini yang lebih baik berbanding dengan apa saja pertentangan yang timbul. Percanggahan itu saya rasakan boleh dileraikan. Kerajaan perpaduan ini pernah diusulkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 2020, tapi ketika itu Tun membuat ketetapan bahawa beliau boleh memilih anggotanya, tidak semestinya apa yang dicadangkan oleh parti politik. Jadi di situlah timbul isu bagaimana kita nak mencari satu jalan penyelesaian terbaik. Maka hari ini barangkali jika semua parti politik ini boleh bersama, ini sesuatu yang diimpikan, diidamkan. Bagaimana jika sekiranya Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GPS, GRS dan yang lain dibawa bersama melihat bahawa kita harus mencari satu jalan penyelesaian yang terbaik. Ialah akan ada wujud persoalan, kalau begitu di manakah kedudukan pembangkang? Apakah akan ada semak dan imbang bagi kerajaan ini? Ada. Kerana kita lihat bila perpaduan ini wujud, tidak semestinya ia memberikan satu kuasa mutlak kepada peneraju untuk membuat apa saja. Sema dan imbang itu lahir dari dalam gabungan tersebut, dari dalam kolaborasi, kerjasama yang dihasilkan itu. Jadi di sinilah kita memerlukan seorang pemimpin seperti seorang negarawan yang bersedia untuk melapangkan apa saja usaha menerokai jalan-jalan penyelesaian yang terbaik, dan saya percaya itu mampu dilakukan jika sekiranya ada minat pengorbanan dan kompromi besar. Dan kau lihat siapa yang menang kerusi banyak, siapa yang menang kecil. Tapi di sini soalnya bukan menang besar ataupun kecil, tetapi bagaimana kita mahu memulihkan kedudukan negara ini menjadi gemilang semula. Di situlah Prof menuntut kepada seorang pemimpin yang berjiwa besar. Bagaimana kalau kita mencontohi apa yang dilakukan oleh negara jiran Indonesia, Joko Widodo melantik daripada seteru politiknya untuk sama-sama mentadbir negara. Adakah kita boleh sampai ke tahap itu? Itu sebenarnya persoalannya dalam kita nak mengadakan unity government ataupun kerajaan perpaduan ini. Tapi dalam masa yang sama juga ada banyak layer dalam politik kita ni, pemimpinnya, penyokongnya, yang tak lagi yang fanatik, naratifnya lagi. Tapi bagaimana untuk kita capai tahap itu dengan keyakinan penyokong terhadap gabungan masing-masing ini, sebab masing-masing ni dah ada dalam tempoh berkempen, kita boleh lihat jugalah naratif tertentu dibawakan, satu untuk PH, satu undi BN adalah satu undi untuk DAP, satu undi untuk Zahid misalnya. Lepas tu kalau BN mereka membawa naratif menakut-nakutkan perkataan DAP dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya dekat sini kita perlukan seorang pemimpin yang boleh memimpin, bukannya dipimpin. Prof. Ya, itulah isu yang perlu kita selesaikan sekarang. Pemimpin perlu menyelesaikan masalah rakyat, bukannya rakyat menyelesaikan isu pemimpin.
Dan kalau kita jadikan rujukan kepada hubungan di antara Jokowi dan Prabowo di Indonesia, so pastilah bagaimana musuh politik itu bersedia untuk bersama dalam soal pembangunan negara, dan juga musuh itu tidak dilihat sebagai musuh tetapi dilihat sekadar pesaing politik. Dalam konteks negara kita pernah lihat bagaimana PAS, DAP dan PKR pernah bekerjasama walaupun berbeza permusuhan mereka itu pada tahun 1999 menghasilkan barisan alternatif. Kemudian Pakatan Rakyat pada tahun 2008 dan seterusnya Pakatan Harapan bagi Barisan Nasional. Kita lihat bagaimana kemudiannya bersedia untuk bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Boleh dilahirkan, tetapi naratif yang mahu dibina itu mestilah sesuai dengan penjenamaan dan pemasaran yang dilakukan itu mestilah mendekati setiap kumpulan sasar supaya ia tidak tersasar matlamatnya. Cuma di sini koordinasi yang bagaimanakah mampu bergerak ke arah tersebut. Saya rasa di peringkat akar umbi inilah yang masih menyoal. Kenapa perlu kita lahirkan kerjasama seperti ini? Kerana pertentangan politik di bawah itu sudah melangkaui kewarasan politik dan juga bersifat emosional. Di sini kita mencari kewarasan politik. Kewarasan yang memungkinkan adanya kematangan, adanya nilai-nilai tertentu yang dilihat dikongsi bersama, dan bagaimana masing-masing melihat bahawa pernah kita bersama dalam gabungan yang berbeza. Cuma sekarang ini dibentuk satu gabungan yang besar. Dan gabungan besar ini jika dipersetujui, walaupun bersifat idealistik, boleh menjadi realistik jika sekiranya pemimpin yang menerajui itu tahu batasan-batasan tertentu yang perlu dihormati, diikuti dan juga diterima agar ianya tidak dicerobohi. Jika dibolosi batasan itu, maka wujudlah sekali lagi kebuntuan politik. Yang dicari di sini adalah bukannya ketirisan ataupun kecairan yang boleh lahir daripada gabungan ataupun perpaduan yang mahu kita lihat, tetapi bagaimana benteng ataupun tembok yang dilahirkan itu mampu menjadi kuat dan juga mengukuhkan kedudukan. Sekurang-kurangnya untuk waktu transisi politik ini, supaya di bawah ini dapat meredakan kedudukan kegelisahan mereka yang terlalu taksub dengan politik kepartian sehingga lupa bahawa gabungan ini sebenarnya boleh dilakukan jika masing-masing tahu adanya sifat perwatakan yang mempamer kewibawaan dan juga keupayaan untuk berbawa bersama. Saya percaya itu boleh dilakukan. Baik, Prof, ini sangat menarik untuk kita perhatikan kedinamikan antara apa yang terbaik untuk negara ataupun menjaga stakeholders iaitu penyokong-penyokong parti. Kita lihat pelbagai naratif terutamanya melibatkan perkauman juga dimainkan mengenai soal kekhawatiran sekiranya sesuatu parti yang dilihat begitu vokal dalam sesuatu isu melibatkan agama dan kaum itu mendominasi, ia mencetuskan kebimbangan. Tetapi saya kira untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai kepelbagaian ini, kita perlu pergi lihat ke Borneo sebenarnya, di Sabah dan Sarawak, antara negeri yang sebenarnya contoh terbaik untuk kita saksikan. Ada beratus etnik dan kaum sebenarnya di Sabah dan Sarawak itu yang sekarang okey, saya tengok tak ada masalah. Tapi Prof Siva, tunggu sebentar. Saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Novel Anna Linden, iaitu pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Prof, Dr. Novel, kalau kita lihat ketika ini, kalau kita melihat angka-angka yang ada, gabungan yang ada, kalau PH 82 kerusi bersama dengan GPS, GRS dan lain-lain, saya kira lain-lain ini calon bebas di Sabah, kemudian ada KDM, ada beberapa lagi parti, jumlahnya dah cukup 118 untuk membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Tetapi mungkin ada perbezaan pendapat itu. Adakah suara-suara Borneo, ahli-ahli parlimen daripada Borneo itu ataupun blok Borneo kita sebutkan di sini, mempunyai peluang yang lebih baik untuk bersama dengan PH ataupun dengan PN? Dr. Novel. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi. Saya merasakan ini adalah merupakan satu isu fundamental yang melibatkan sama ada GPS atau JRS perlu bergabung dengan PH atau bergabung dengan PN.
Ini adalah merupakan dilema yang berlaku dalam kalangan parti-parti GPS dan juga GRS ya. Kerana isu yang seringkali dimainkan ialah sentimen agama dan juga sentimen etnik ya. Dan saya merasakan bahawa semalam pun banyak tular di media sosial ya, suara-suara yang menentang ya tentang gabungan di antara GPS, GRS dan juga Perikatan Nasional ya. Hal ini kerana ianya merujuk kepada apa yang dinamakan sebagai satu proses di mana wujudnya perentangan terhadap apa yang kita namakan sebagai lebih kepada isu-isu agama ya. Okey, sentimen agama dimainkan, sentimen etnik dimainkan, sentimen kepelbagaian, pluralisme dimainkan, dan ini memangnya telah menyebabkan ramai ya rakyat di Sarawak misalnya ramai yang menentang ya gabungan di antara GPS, GRS dan Perikatan Nasional. Ini kerana apa yang mereka lihat ialah dalam konteks Perikatan Nasional itu adanya parti PAS ya, dan ini menyebabkan ramai yang berfikiran bahawa apabila mereka bergabung dengan PN di mana parti PAS ada di situ, maka ini mungkin menyebabkan wujudnya proses apa yang dinamakan dalam bahasa pasar sebagai islamisasi ya, ataupun proses yang menyebabkan wujudnya kepelbagaian ya, agama, kepunyaan etnik itu dan juga kebebasan bersuara itu akan menjadi tidak menentu di Sarawak. Itu adalah merupakan pandangan-pandangan ya, di peringkat akar umbi ya. Ini kerana apabila saya membuat berjalan ya, buat kajian kan di beberapa kawasan seluruh ini pun ini banyak dilontarkan oleh para pengundi ya. Dan saya merasakan bahawa apa yang menjadi cita rasa ataupun apa yang menjadi agenda rakyat Sarawak ialah perlunya GPS atau GRS bergabung dengan sebuah parti komponen yang tidak begitu ekstrim ya, dalam konteks bahasa pasarnya, ataupun tidak begitu menekankan tentang satu agama ataupun satu etnik, tetapi lebih besar kepelbagaian, menghormati kepelbagaian kaum dan sebagainya di Sarawak. Sarawak dan Sabah ini adalah merupakan model kepada perpaduan ya, di Malaysia. Jadi ini yang kadang-kadang menyebabkan ramai yang terganggu dan juga terusik dengan sentimen ini. Namun sejauh manakah kebenarannya, itu adalah merupakan isu yang seringkali dibangkitkan oleh akar umbi ya, terutamanya di kawasan Dayak ya. Di kawasan Dayak ini yang dikhawatiri oleh mereka ya. Dan juga Dr. Novel, kalau kita lihat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bakalalan Barubian ada menggesa gabungan Parti Sarawak GPS untuk tolak kerjasama dengan PN dan parti komponennya PAS bagi membentuk kerajaan persekutuan kerana parti itu dilihat didakwa sebagai pentaksub perkauman. Itu antara apa yang disebutkan oleh Barubian. Tapi dekat sini timbul persoalan ya, Dr. Novel, sejauh mana penerimaan GPS dan juga GRS ini juga terhadap Parti Islam se-Malaysia ni, PAS? Okey, terima kasih ya. Saya merasakan bahawa penerimaan parti PAS di Sarawak ni agak terlalu sukar ya diterima oleh masyarakat Sarawak yang sememangnya terkenal dengan sifat mereka yang menerima kepada social cohesion ataupun kesempatan sosial, dan juga menerima tentang kepelbagaian agama ya, hak beragama, kebebasan beragama dan sebagainya ya. Kerana Sarawak ni dia sangat unik ya. Jadi berdasarkan kepada kajian saya ya di Sarawak lah, semasa 2 minggu PRU saya mendapati bahawa sememangnya rakyat Sarawak terutamanya yang Bumi Putera agak sukar untuk menerima agenda ataupun apa yang difikirkan oleh parti PAS ya, terutamanya apabila bercakap tentang soal agama ya, soal kepelbagaian dan sebagainya. Jadi ini biasanya timbul apabila wujudnya ceramah-ceramah politik ya, yang kadang-kadang menyentuh ya hati dan juga menyentuh perasaan ya pelbagai etnik ataupun menyentuh isu agama di Sarawak ya.
Jadi saya merasakan bahawa agak sukar untuk rakyat Sarawak khususnya ya menerima parti PAS ya. Baik. Saya kira Dr. Siva berada di Thailand ketika ini sangat menarik untuk kita perhatikan, Dr. Siva. Bagaimana model ataupun kepelbagaian etnik di Sabah dan Sarawak itu mereka ini mempunyai pandangan. Mereka ni tidak begitu vokal, boleh hidup. Saya pernah ke Sabah dan Sarawak, saya lihat memang tak ada beza pun, tak nampak perbezaan dari segi etnik, bukan dari sudut wajah fizikal semata-mata, tapi tak kisahlah suku kaum etnik mana pun boleh duduk semeja lah, orang kata kan, bahasa mudahnya begitu. Tetapi kalau kita di sini mungkin ada yang sedikit vokal macam tak naklah pergi kedai sekian-sekian, kedai sekian-sekian itu namanya tidak ada bin. Contohnya, adakah kita di Semenanjung ini, rakyat di Semenanjung, khususnya ahli-ahli politik yang partinya base di Semenanjung ini, boleh melihat kepada apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak? Prof. Siva? Ya, saya setuju. Model di Sabah dan Sarawak sewajarnya dijadikan sebagai contoh dah kerap. Sebelum ini pun kebanyakan pemimpin sudah menyuarakan hasrat sedemikian rupa. Cuma demografi geografi di Semenanjung ini agak berbeza dengan apa yang ada di Sabah dan Sarawak, dan barangkali nilai faham hormat terima itu membesar di Sabah dan Sarawak berbeza dengan suasana persekitaran di sini, bagaimana kebanyakan dasar politik itu telah diubah suai berdasarkan kepada keadaan seperti itu. Sebab itu kita mahukan politik tengah. Jalan tengah yang dicari di sini adalah supaya kita boleh membawa kesemuanya bersama, yang kiri, yang ke kanan, kesemuanya kembali ke jalan tengah ini tanpa menggugat apa yang sudah dipersetujui dan juga dijadikan sebagai amalan. Kita harus kembali kepada kerangka perlembagaan dan juga rukun negara. Kerangka itu besar maknanya. Bagaimana kerangka itu sebelum ini kita lihat yang dipanggil sebagai konsep sosial, walaupun ada yang takut nak menggunakan perkataan konsep sosial, tapi itu hakikatnya kita kekalkan pemahaman kita ke atas perkara 3, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, agama-agama lain masih boleh terus diamalkan. Perkara 152 yang memberikan kekuatan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, tapi bahasa-bahasa lain boleh terus dipraktiskan. Perkara 153, kedudukan hak istimewa Bumi Putra tetapi hak sah lain, kaum-kaum lain turut dipertahankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Perkara 181 serta perkara 39 yang berkaitan dengan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu sebagai timbal balik kepada kedudukan kewarganegaraan. Saya rasa itu kerangka yang masih perlu kita perkukuhkan tanpa melihat bahawa kita mengganggu kepada dasar keperluan ataupun need-based policy dalam kedudukan seperti ini. Yang penting adalah bagaimana kita mampu untuk melihat perbezaan yang wujud itu sebagai satu kekuatan. Itu yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Walaupun wujud perbezaan, mereka tidak melihat ini sebagai satu penghalang, tetapi itu sesuatu yang harus diraihkan. Ia memeriahkan lagi suasana. Walaupun ada pemahaman perbezaan, ia bukannya mengiktiraf kepada kedudukan orang lain, tetapi ia memberikan kekuatan. Rohnya adalah kepada nilai faham hormat terima. Sebab itu kepelbagaian, kerencaman ataupun keanekaragaman kemajemukan yang ada di Sabah dan Sarawak perlu dicontohi di Semenanjung, dan janganlah kita bawa acuan Semenanjung kepada Sabah dan Sarawak, tapi bagaimana kita mencari satu usaha yang bersifat resiprokal, saling melengkapi di antara satu sama lain, wujud sifat keperluan, kemahuan, kepunyaan itu. Sebab itu amalan wasatiyah, bertasamu bertolak ansur itu penting untuk kita angkat sebagaimana yang wujud di Borneo. Ya. Dan Dr. Novel, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Prof. Siva ni, sebenarnya kita perlukan satu iltizam ataupun iltizam politik yang tinggi. Bagaimana kita nak runtuhkan tembok yang memisahkan mungkin pegangan-pegangan kita sebelum ini di peringkat persekutuan ni. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita tak boleh pilih nak gabung dengan siapa untuk jadi dan kita bertindak menjadi pembangkang, misalnya kalau kepada GPS dan GRS, kalau mereka tak jadi tak ikut mana-mana gabungan, mereka tidak sertai kerajaan, adakah
adakah jika mereka menjadi pembangkang itu perkara yang betul untuk dilakukan? Sebab kalau kita lihat PH dan BN, kalau mereka bergabung, PH dan BN ini dah cukup 112. Dan kalau jadi pembangkang, adakah juga akan mengurangkan hak Borneo terutama dalam memperjuangkan MA63 itu? Pandangan Dr. Novel sendiri. Sangat agak mudah ya. Kerana apabila saya membuat kajian di Sarawak ya, sepanjang PRU 15 ya, berlangsung 2 minggu ya, saya mendapati bahawa mood ataupun sentimen orang Sarawak ialah saya kira Melayu, Cina ke, ya, Iban, Bidayu, ya, orang Penan dan sebagainya, mood mereka ialah mereka nakkan GPS ini berada dalam kerajaan persekutuan ya. Kerana apabila GPS berada di dalam kerajaan persekutuan, maka GPS boleh membantu membangunkan negeri Sarawak ini semuanya besar ya. Luasnya besar, kawasan Sarawak itu besar. Dan apabila Sarawak ini menjadi sebuah kerajaan bersama-sama dengan gabungan di Semenanjung Malaysia, maka perjanjian Malaysia 63 itu boleh dilihat semula, boleh disemak semula dan juga mungkin boleh dilaksanakan berdasarkan kepada hasrat dan juga cita rasa orang Sarawak sendiri. Ya. Jadi saya merasakan bahawa kalau GPS tidak menyertai komponen parti yang bentuk gabungan untuk merintah, saya merasakan bahawa ini sesuatu yang agak sukar untuk diterima oleh rakyat Sarawak ya. Kerana rakyat Sarawak memerlukan pembangunan ya. Kerana apabila mereka terlibat sebagai satu gabungan pemerintah di peringkat persekutuan, maka GPS ya boleh menuntut ket ekonomi itu dibagikan secara sama rata di antara Sabah, Sarawak dan juga sebenarnya Malaysia. Dan pembangunan fizikal juga akan berkembang pesat di Sarawak kerana Sarawak memerlukan satu hubungan yang baik di peringkat persekutuan bagi memastikan setiap projek-projek pembangunan itu dilaksanakan dengan jayanya. Ya. Dan saya merasakan bahawa kalau saya baca banyak di media sosial, WhatsApp ya, daripada kawan-kawan rata-rata daripada mereka mahukan GPS berada dalam kerajaan ya. Kerana apabila mereka berada dalam kerajaan, maka ajaran negeri itu dapat dilaksanakan dan sebagainya. Dan saya merasakan bahawa ini juga merupakan sentimen rakyat Sarawak kerana mereka mahukan GPS berada dalam kerajaan. Namun apa yang paling penting di sini ialah keharmonian rakyat Sarawak itu perlu dikekalkan dan kestabilan politik itu perlu dikekalkan. Kerana saya merasakan GPS adalah merupakan parti politik di Malaysia yang paling stabil ya, berbanding dengan parti-parti yang lain. Dan saya merasakan bahawa pastinya GPS bagi mempunyai agenda yang lebih besar, iaitu bagi memastikan agenda negara itu adalah matlamat utama. Dan saya yakin dan saya percaya bahawa untuk memastikan kestabilan negara terutama dalam isu politik ini berkekalan, kerana yang penting adalah kestabilan politik akan menarik banyak pelabur asing masuk ke dalam negara kita dan ini akan memacu perkembangan dan juga pembangunan negara. Kerana apa yang paling penting pada hari ini adalah kita harus memikirkan kerangka yang besar ya, iaitu soal negara kita ini. Ini yang paling penting ya. Dr. Novel, dalam masa yang sama kita lihat juga ada keperluan. Okey, kita dah establish keperluan GPS, GRS untuk berada dalam peringkat kerajaan persekutuan untuk satu soal pembangunan dan sebagainya. Tetapi dari sudut prinsip kalangan pemimpin itu dia berbeza-beza pandangannya. Apakah mungkin perkara yang perlu dipertimbangkan oleh kedua-dua gabungan di Sabah dan Sarawak ini, GPS dan GRS, untuk memilih gabungan yang terbaik untuk mereka sertai dari sudut ruang ataupun tawaran untuk mengangkat MA63 itu, dari sudut keseimbangan ataupun keharmonian kaum, dari sudut yang menggambarkan kepelbagaian ataupun boleh menunjukkan bagaimana gabungan itu sebenarnya memberikan gambaran
kemajmukan di Sabah dan Sarawak itu. Jadi saya kira pilihannya antara dua, antara PH ataupun PN saja, Prof. Yang mana satu, apakah pertimbangan yang perlu diberikan untuk mereka memilih gabungan mana? Saya merasakan bahawa GPS dan JRS ni tengah menunggu ni. Apakah signal ni berlaku di Semenanjung Malaysia sekarang ni? Kalau PH dan BN berjaya membentuk gabungan untuk membentuk kerajaan, saya fikir kedua-dua parti ini akan join bersama, ya, akan masuk menjadi gabungan juga, ya. Kerana apa yang penting bagi GPS, ya, kerana yang paling penting bagi GPS adalah kestabilan politik dan juga mempunyai kerangka yang besar, iaitu untuk membangunkan negara dan juga untuk membangun negeri Sarawak khususnya, ya. Kerana Sarawak ni dahagakan pembangunan, terutamanya pembangunan fizikal. Dan saya percaya bahawa GPS dan JRS tengah menunggu sekiranya PH dan BN berjaya membentuk kerajaan, pastinya kedua-dua parti ini akan menyusul. Itu adalah merupakan pandangan saya. Ya, ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Adakah kita sudah bersama dengan Prof Umu sudah bersedia ke? Prof Umu sudah bersedia. Okey. Baik, Okey. kita terus akan bersama Prof. dengan seorang lagi penganalisis politik. Profesor Madya Dr. Umu Atiah Ahmad Zakwan, penganalisis politik UUM. Selamat pagi, Prof. Prof, kita sejak tadi membincangkan mengenai ketidaktentuan politik ketika ini. Masuk mengenai Borneo, di situ juga mereka ada pegangan-pegangan yang tersendiri. Tapi yang penting kita lihat di sini adalah bagaimana sebenarnya semua di antara pemimpin itu untuk meruntuhkan tembok yang ada, mencari titik persefahaman itu. Dalam masa yang sama juga, Prof, kita lihat satu lagi perkara yang berkumandang ketika ini adalah perkataan SD itu, Statutory Declaration, akuan bersumpah. Sejauh mana kuatnya SD ni, Prof? Adakah terpakai dalam sudut undang-undang? Kalau kita tengok masa Februari 2020 ketika kerajaan PH ditumbangkan dan kerajaan dan PN membentuk kerajaan baru, ketika itu ada MP yang sign dua-dua SD. Sebelah PN pun dia sign, sebelah PH pun dia bersign. Sejauh mana terpakainya SD ini dan sejauh mana tahap kepercayaan terhadap akuan bersumpah ni? Okey, sebenarnya saya sendiri tidak begitu setuju dengan penggunaan ini sebab dimanipulasi oleh parti-parti politik tertentulah. Jadi saya merasakan lebih elok dilakukan secara telus. Seperti contoh, why not kan kita komen semua ahli parlimen untuk ke sidang parlimen. Sebab kalau kita ikut perkara 55 setelah parlimen dibubarkan pada bulan Oktober hari itu, kita kena bersidang dalam masa tidak lebih daripada 120 hari. Jadi katakan kita masih melengah-lengahkan lagi siapa ada SD, siapa tiada SD. Jadi why not kita boleh start dengan praktis kita melakukan pemilihan secara lebih telus. Jadi okey, siapa kita namakan beberapa figura-figura ataupun calon Perdana Menteri, dan kita boleh memilih ballot boleh menjadi secara orang kata secret ballot, katakan boleh kita memilih lah tanpa duress. Macam statutory declaration ni saya nampak macam seolah-olah ahli parlimen kita diletakkan dalam keadaan duress. Jadi kita nampak ada macam pelbagai praktis di situ. Ada pemimpin kata dia sudah ada beberapa koleksi SD, beberapa ahli parlimen, kemudian ditidakkan oleh pemimpin parti yang lain, mengatakan itu tidak valid. Seolah-olah interpretasi SD ini digunakan dengan semudah-mudahnya. Jadi saya merasakan kita perlu perincikan selepas ini, tata cara yang lebih jelas, tata cara yang lebih transparan agar kita mempunyai kerajaan yang lebih legitimate lah bagi saya. Gigi, Hakim. Menarik apa yang disebutkan oleh Prof Umu itu. Saya nak pergi kembali kepada Dr. Siva dan Dr. Nova untuk kita lihat perkara ini. Satunya kita lihat
sekarang ini kita masih lagi berbicara mengenai possible kemungkinan gabungan parti PH, BN, GRS, GPS ataupun sebaliknya. Ada pelbagai senario, BN jadi membangkang, PH dan PN bersama. Tetapi dengan tempoh masa yang semakin mengejar, cukup menjempurui kita, bukan waktu kita bersiaran tapi waktu yang dikendaki oleh yang di-Pertuan Agong untuk hantar pencalonan itu sehingga jam 2 petang hari ini, mungkin dapat lenient sikitlah, boleh extend lagi, mungkin kita tak tahu, tapi ini mungkin boleh berlaku. Adakah kemungkinan akhirnya nanti kita akan terpaksa kembali kepada apa yang disebutkan oleh Dr. Umur tadi, ke Dewan Rakyat untuk menentukannya, Dr. Siva? Saya berpegang kepada perkara 43 dalam perlembagaan kerana kita meletakkan kearifan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan seorang ketua kerajaan. Bermakna Yang di-Pertuan Agong akan melihat pelantikan seorang ketua kerajaan berdasarkan kepada budi bicara bawah duli yang mempunyai prerogatif dan juga kuasa mutlak dalam pelantikan ini. Dan antara pendekatan yang pernah diambil sebelum ini, di samping memperkenalkan akuan bersumpah, juga adalah bagaimana undian rahsia dilakukan di istana. Kita pernah melihat bagaimana naik bas pergi ke istana melakukan undian mereka. Kesemuanya adalah berpusatkan kepada kuasa yang ada di istana. Jadi kemudian barulah kita ke Dewan Rakyat. Apabila kemudiannya jika ada usul undi tidak percaya, itu adalah perkara yang berbeza dalam konteks ini. Saya melihat kini kedudukannya adalah prerogatif dan juga kuasa mutlak yang ada pada kebawah duli Yang di-Pertuan Agong dalam menentukan pembentukan ataupun pelantikan ketua kerajaan. Bermakna di situlah punca kuasa yang ada memungkinkan pelantikan tersebut, kerana dulu pun kita pernah melihat bagaimana ketika penjajaran politik Mac 2020 berlaku, Tun Dr. Mahathir pernah menyuarakan kenapa tidak dibawa ke Dewan Rakyat, tetapi usul itu ditolak oleh speaker ketika itu. Bermakna kita harus kembali kepada legality ataupun kedudukan sah perundangan ke arah pembentukan ataupun pelantikan seorang ketua kerajaan, dan keabsahan itu akan lahir apabila budi bicara Yang di-Pertuan Agong digunakan pakai untuk melantik ketua kerajaan, dan saya percaya itu dapat dileraikan dalam jam 2 petang ini. Kekhususan itu mungkin akan dapat mencari satu jalan penyelesaian yang terbaik-baik. Kita harus kembali kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan ini. Umur, saya tertarik dengan carangan ataupun saya kira apa yang dikatakan oleh Prof. Umur tu meletakkan semua di sidang Dewan Parlimen itu, kemudian membuat secret ballot. Bagaimana ia boleh dilakukan? Bagaimana kalau Prof. Umur boleh fahamkan kami di sini apa sebenarnya yang perlu untuk sampai ke tahap itu? Sebab kalau kita buat SD juga dalam masa yang sama, kerajaan baru tu nanti akan diuji ketiga undian untuk bajet juga, Prof. Umur. Andai katalah berlakunya political deadlock ataupun kebuntuan politik itu. Ya, saya nak bawa poin Prof. Siva tadi. Memang betul kita ada prosedur ataupun tata caranya. Cuma saya terfikirlah kan, walaupun kita pemimpin parti akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dan menyatakan mereka mempunyai majoriti dan mereka layaklah untuk diangkat sebagai kerajaan, dan ini adalah nama calon Perdana Menteri jajaran tersebut. Jadi itu prosedur dia, betul. Kemudian nama itu akan kalau diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, maka akan dilantiklah menjadi Perdana Menteri. Cumanya macam Gigi cakap tadilah kan, dengan Hakim cakap tadi, kalau balik ke Dewan Rakyat, kemudian ada lagi drama-drama ataupun hikap yang akan berlaku. Kita tak nak lagi lihat benda tu. We had enough already, sejak kita tengok senario selepas 2018. Jadi kita rakyat ni, kita nak kerajaan yang betul-betul serius menjadi kerajaan. Jadi bila kita asyik ke situ ke sini, siapa nak jadi kerajaan, siapa nak jadi Perdana Menteri, so let make this clear. Dan semua orang consented. Jadi sebab tu saya menyarankan selepas penamaan itu dibuat, selepas Yang di-Pertuan Agong endorse nama tersebut, why not kita
membentangkan di Dewan Rakyat tersebut, dan kita terminologi apa saya pun tak tahulah, tapi kita menguatkan lagi bahawa inilah Perdana Menteri yang kita konsenkan. Jadi lepas ni kalau nak drama-drama lagi memang jahatlah pemimpin politik tersebut. Bagi saya cakap terus terang lah kan. Kita dah tak boleh dah nak eleng-elengkan masa lagi. Ya. Ini sangat menarik untuk perhatikan. Dr. Novel mungkin ada pandangan, pandangan berhubung dengan bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar. Sebab dahulu pada 2020 cadangan menyelesaikan kebuntuan ini. Ya, sebab ada sampai dakwaan satu MP sign sampai 2 SD sokong individu berbeza. Jadi ini kita bukan kita tidak menidakkan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong, tetapi ahli politik ini kita tahu nature dia licik. Bagaimana Dr. Novel? Pandangan Dr. Novel. Saya merasakan pemimpin ataupun parti-parti politik ini kena berfikiran besar lah. Jangan mementingkan agenda parti, agenda individu ya. Agenda negara tu perlu diletakkan di depan ya. Sudah berperang dalam PRU, menang ya. So dalam bila dalam PRU ni masing-masing membentangkan agenda parti ya. Selepas agenda parti, maka sepatutnya mereka pergi kepada agenda negara. Ya? Dan apabila pelantikan Perdana Menteri itu adalah merupakan punca kuasanya adalah Kebawah Duli, ya? Yang Memulia, Yang Tuan Agong. Ya? Apabila sebaik saja Kebawah Duli memperkenankan pelantikan Perdana Menteri, maka sepatutnya parti-parti politik harus akur dengan keputusan tersebut. Ya? Tetapi sekiranya mereka masih lagi was-was ataupun mereka masih lagi berasa perlu, mungkin mereka boleh bentangkannya di Dewan Rakyat. Mungkin boleh membuat usul ya, dan usul untuk menentukan keabsahan pelantikan Perdana Menteri. Tapi bagi saya lah sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga orang Sarawak, saya merasakan perkara yang paling penting perlu ditamakan oleh para pemimpin parti-parti politik. Ya. Mereka harus mementingkan negara, bukan mementingkan kuasa parti ataupun bukan mementingkan agenda parti dan sebagainya. Letakkan setepi dulu, kerana sekarang negara kita harus ke depan, bukan ke belakang, ya. Dan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, dalam keadaan kita berada dalam pandemik COVID-19 kan, dan mungkin lepas ini banyak lagi masalah-masalah besar yang berlaku di negara kita. Misalnya isu perpaduan kaum ya, isu kesempatan sosial dan isu antara pengagihan kad ekonomi di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang seringkali menjadi isu di Sabah Sarawak, kenapa kami menerima bajet yang kecil ya. Ini perlu dilihat ya. Dan ramai lagi di Sarawak dan Sabah itu projek-projek pembangunan perlu dilaksanakan secara besar-besaran supaya mereka semua digembira, supaya mereka diterima sebagai rakyat Malaysia. Ini yang paling penting bagi saya ya. Parti-parti politik ni kalau dah menang, ketepikanlah perbezaan parti itu sendiri ya. Ketepikan perbezaan individu sendiri ya. Utamakan negara ya. Kerana rakyat kita ni sebenarnya nakkan kestabilan politik. Jadi saya merasakan mereka perlu mencontohi negeri Sarawak ni. Sebab Sarawak ni sentiasa stabil politiknya. Ya, alang-alang kita nak bercakap mengenai perkara itu, Dr. Novel. Kita tahu tak kira mana-mana yang bergabung, semua menjanjikan timbalan Perdana Menteri datang dari Borneo. Siapa Dr. Novel rasa yang paling layak sekali menggalas jawatan itu? Ini satu soalan yang cukup baik ini ya. Saya merasakan bahawa timbalan Perdana Menteri satu kalau ada tawar menawar kan, Prof bargaining kan, saya merasakan bahawa timbalan Perdana Menteri satu harus diberikan kepada Borneo, iaitu kerana dengan adanya jawatan ini, tapi jawatan ini tidak bermakna ya kalau tidak ada kuasa diberikan. Jawatan tu harus ada kuasanya ya. Kalau setakat jawatan tapi kuasa tak ada, itu pun tak memberi makna kepada Sabah dan Sarawak ya. Jadi diberikan jawatan timbalan Perdana Menteri satu misalnya, dan mungkin boleh memberi portfolio yang paling penting ya untuk Sabah Sarawak, iaitu mungkin Kementerian Lobanan Wilayah misalnya, kerana di Sabah Sarawak kita perlukan projek pembangunan
kita perlukan banyak lagi pembangunan-pembangunan untuk orang Sarawak dan Sabah yang selama ditinggalkan dalam arus pembangunan. Ini sangat menarik tapi sebab sebut Dr. Novel sebut Menteri Pembangunan luar bandar siapa Menteri Pembangunan luar bandar dan wilayah. Saya nak sebut fun fact lah. Presiden warisan Datuk Seri Shafie Apdal sebab dalam UMNO beliau merupakan Menteri Pembangunan luar bandar dan wilayah. Ini fun fact. Saya tidak memberikan sebarang implikasi ataupun apa-apa maksud. Prof Siva tersenyum. Ada apa-apa nak tambah Prof Siva? Saya berpegang kepada beberapa kenyataan yang telah saya keluarkan sebelum ini. Seorang timbalan Perdana Menteri perlu datang daripada Borneo dan bukan bersifat seremonial ataupun sekadar menjadi simbolik, tetapi ada kuasa mutlak untuk membolehkan perjanjian Malaysia 1963 itu dapat direalisasikan. Dalam konteks ini, pilihlah seorang tokoh yang boleh melengkapkan kedudukan hubungan di antara persekutuan dan juga negeri dan pastikan hubungan intim keserasian itu dapat menzahirkan pelbagai usaha ke arah mencari jalan penyelesaian terbaik untuk masyarakat atau rakyat Sabah dan Sarawak. Prof, tapi tidakkah ia dilihat seolah-olah satu quote-unquote pembaziran? Sebab kita lihat sebelum ini saiz kabinet yang besar, ada sampai 70 menteri timbalan menteri. Adakah perlu kita mewujudkan lebih banyak portfolio, maksudnya timbalan Perdana Menteri 1, timbalan Perdana Menteri 2 ataupun kenapa tidak terus Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri daripada Borneo terus? Tidakkah ia lebih berkesan di situ ataupun ia perlu diperbanyakkan pos itu untuk menstabilkan politik? Bagi saya, walaupun ada yang menyatakan bahawa menambahkan bilangan anggota kabinet itu akan melakukan pembaziran, saya setuju. Cuma dalam konteks timbalan Perdana Menteri ini, kalau ada 1 dan 2, mereka juga diberikan tanggungjawab portfolio menteri yang lain supaya pembaziran tidak berlaku. Bermakna mereka memegang 2 portfolio dengan 1 gaji sahaja. Dan kita tidak menambah lagi saiz. Saiz itu mestilah kecil, padat, peka kepada keperluan kemahuan rakyat dan juga negara secara khususnya. Saiz itu tidak boleh diperbesarkan semata-mata untuk kepentingan parti-parti politik disebabkan oleh kerjasama kolaborasi politik yang dilahirkan. Tetapi satu lagi yang boleh difikirkan, yang saya rasakan penting adalah jawatan parti dan juga jawatan kerajaan itu tidak digabungkan supaya menampakkan usaha ke arah melicinkan, melancarkan proses jemaah menteri berfungsi dan juga memainkan peranan mereka sebaik mungkin dengan kementerian dan agensi yang ada. Sebab itu, jika terlalu besar, saya setuju membazir. Tetapi jika kecil dengan anggota kabinet yang ada ketokohan, kepakaran dan juga kemampuan, kebolehan yang disesuaikan dengan ekosistem politik, ekonomi, sosial, saya percaya kabinet itu akan menzahirkan kepercayaan dan keyakinan, apatah lagi itu akan juga menjadi penyuntik kepada satu nilai teladan kepada yang lain untuk memungkinkan pemimpin kembali menjadi idola kepada generasi akan datang ini. Selain daripada isu berkenaan, satu lagi isu yang paling penting juga untuk kita lihat adalah keseimbangan gender ketika ini. Prof Umu, dengan hanya 30 MP wanita dalam PRU ke-15 sebab dia berkurangan. Merentas pelbagai parti pula tu. Dia berkurangan daripada 33 kerusi pada PRU 14 kita jatuh ke 30 kerusi. Adakah ia cukup memberi impact? Adakah juga kita lihat kekuatan nombor itu penting atau individu itu sendiri yang penting? Sebab kalau kita lihat tak guna juga kalau kita ada MP wanita tapi tak dapat membela nasib wanita. Melihat perkara itu, adakah angka itu penting atau kita nak MP wanita yang berkualiti? Kalau kita dapat macam 10 orang macam YB Hanayo, okeylah. Macam Tan Sri Rafidah Aziz ataupun macam Datuk Sri Azalina Osman kan? Bagaimana Prof Umu? Okey. Gigi, saya nak minta izin sebelum saya jawab soalan ni, saya nak respon sikit yang Dr. Siva cakap tadi, boleh tak? Boleh, teruskan. Okey. Macam ni, sebenarnya saya sangat teruja untuk melihat komposisi kabinet nanti. Sekiranya lah kabinet itu masih besar seperti sebelum ni, trust lah sebenarnya. Maksudnya dia akan memberi indikator yang menunjukkan bahawa kita tak ke mana sebenarnya. Kita tak ada perubahan pun. Okey, itu je saya nak cakap. Saya nak tengok perubahan tu. Kalau it is a great indicator. Kalau besar juga memang trust lah.
Okey. Yang kedua nak jawab soalan Gigi tu, Ya. sebenarnya we need numbers. Numbers matters. Sebab kalau kita tengok kenapa numbers matter, sebab orang selalu kadang-kadang bergurau senda kan. 30%, 30% kan. Tapi sebenarnya kalau mengikut konsep 30% ni, dia merupakan satu numbers yang dipercayai boleh membuat lonjakan perubahan sikap, perubahan polisi, perubahan keadaan. Yang ni saya tak nak jelaskan dengan lebih panjang sebab panjang nak ceritakan konsep ni, tapi dipanggil critical mass lah. Critical mass. So 30% ni dipercayai dapat membuat lonjakan perubahan behavior polisi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam PRU yang baru ni memang menurun for the first time in our history, menurun. Dan bagi saya perlu kita ada lebih ramai wanita di dalam Dewan Rakyat. Saya setuju dengan Gigi, bukan wanita yang pasif, bukan yang bukan, tapi wanita yang kritikal, yang advocates isu-isu wanita. Sebab saya pun ada buat banyak kajian mengenai penglibatan wanita dalam parlimen dan memang terbukti. Okey, bukan kata lelaki tidak ahli parlimen lelaki tidak bercakap isu-isu wanita, bercakap. Tetapi advokasi mereka berlain. Advokasi dan pemahaman isu tu lebih berbeza. Dan kalau kita lihat juga, ni bukan cakap-cakap kosong. Nanti Prof. Siva dengan Dr. Doven kata, Dr. Umu tu perempuan memanglah kan. Bukan, ini memang fakta. Sebab kajian yang saya buat, memang kita tengok apa pemimpin lelaki bercakap isu wanita tetapi bercakap dalam segi tidak begitu substantif. Kadang-kadang dijadikan jenaka. Kadang-kadang sebab surat, saya pernah interview satu ahli dewan. Dia kata kalau dewan macam sunyi-sunyi sikit, boring-boring, kami cakaplah isu wanita, janda ke, ibu tunggal ke kan. Jadi di sini, that's why we need women to be in the parliament. Sebab kalau suara tu tak dibawa di parlimen, dia tak akan jadi polisi. Because that's why the presence in the August House ni penting. Bukan untuk wanita je, untuk pelbagai kumpulan. Jadi kita cuba tengok kalau Domestic Violence Act dulu tak dibentangkan, kalau sekarang ni memukul spouse, anak-anak tu bukan jenayah lagi. Tapi disebabkan dibawa masuk ke dalam parlimen pada 1994 tu, dia dikriminaliskan, dijenayahkan. Dan datang daripada mana tu? Datang daripada pemimpin wanita. Dan datang daripada pemimpin-pemimpin NGO yang bekerjasama erat. Kita kena lihat susul galur undang-undang yang menjaga kebajikan wanita, kebajikan masyarakat datang daripada wanita. Jadi saya nak wanita-wanita sana yang dengar, yang tak sokong wanita ni, dengarlah betul-betul, fahamlah dan aware lah. Tak ada wanita dalam Dewan Rakyat, janganlah nanti komplain. Tak ada friendly apa semua kan, women friendly policy. We need women in the parliament, Gigi, Hakim. Gender responsive policy itu perlu wujud. Tapi dalam masa sama juga kita dah hampir tiba ke penghujung sebenarnya. Kita harap andai kata senario yang berlaku pada hari ini dia sentiasa dinamik bergerak dari semasa ke semasa, kita tak tahu, tapi kita harap andai katalah kita mengambil situasi jam 2 petang ini adalah yang dah mendapat majoriti, dah boleh bentuk kerajaan, petang nanti insya-Allah angkat sumpah. Dr. Novel, apa perkara pertama yang perlu difikirkan dilakukan oleh kerajaan baharu nanti, siapa pun Perdana Menterinya, apa pun bentuk gabungannya, apakah perkara pertama yang perlu diadres oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 yang amat berhormat? Sekian. Saya merasakan tugas pertama yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri baru inilah menyatupadukan rakyat Malaysia tanpa mengira fahaman politik, agama, etnik dan sebagainya. Maksudnya merentasi wilayah Dan itu yang pertama. Yang keduanya lah Perdana Menteri baru ini perlu melihat Sabah dan Sarawak ni bukan sebagai fixed deposit. Ini perlu dibuang kerana Sabah dan Sarawak ni haruslah dianggap sebagai negeri yang memerlukan pembangunan, yang memerlukan rakyatnya amat dahagakan kepada pembangunan. Dan saya mengharapkan agar Perdana Menteri baru ini memberi tumpuan kepada Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak ini agak ketinggalan dalam pembangunan.
dan banyak projek-projek pembangunan fizikal haruslah dikembangkan, dirancangkan di Sabah dan Sarawak ya. Kerana Sabah dan Sarawak ni semangnya merupakan kalau kita lihat etniknya adalah semuanya mahukan kestabilan politik, mahukan negara ini ke depan, mahukan rakyatnya sentiasa hormat menghormati, bersepadu dan tidak bersifat sinikal dan tidak juga taksub kepada mana-mana parti politik ataupun mana-mana individu ya. Kerana yang paling penting bagi Perdana Menteri yang baru inilah beliau harus memastikan supaya perpaduan antara negeri dan juga wilayah ya di Malaysia ini terus diperkuatkan ya, ketepikan segala-galanya, fokus dan beri tumpuan kepada membangunkan negara. Kerana negara ini harus dibangunkan dan juga negara ini harus menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada graduan yang akan bergraduan nanti, dan pastinya saya mengharapkan juga agar Perdana Menteri baru ini haruslah memberikan kek ekonomi timbang dengan Sabah dan Sarawak. Prof Siva pula bagaimana? Apa yang mungkin Prof Siva rasakan perkara pertama yang perlu dilakukan setelah kita dapat bentuk kerajaan oleh Perdana Menteri ke-10 nanti? Bahawa Perdana Menteri harus mencari kekuatan kestabilan politik, kejahatan politik dilakukan supaya perpaduan dapat dipulihkan, memberikan tumpuan kepada kos sara hidup sebagai isu besar yang telah membelenggu masyarakat untuk sekian lamanya, merancangkan semula ekonomi negara dan memastikan segala usaha itu tidak membelakangkan ataupun melebarkan jurang lagi antara negeri, baik Semenanjung Sabah dan Sarawak, jurang antara kelas, jurang antara agama etnik, jurang gender juga perlu dibaik pulih supaya masing-masing tahu bahawa ini adalah sebuah kerajaan yang mencari titik keseimbangan, titik tengah untuk segala perkara, dapat membelakangkan perbezaan, mencari kekuatan berdasarkan kepada perbezaan yang ada. Jadi Perdana Menteri ini harus menjadi seorang Perdana Menteri yang mewakili kesemua warga Malaysia tanpa mengira batasan agama, etnik, gender, fahaman politik sekalipun, supaya kewibawaan itu akan menjadi satu teladan dan juga mempertahankan kedudukan kerajaan yang ampuh berjalan dengan licin, lancar, tersusun dengan nilai-nilai integriti politik dipertahankan untuk 5 tahun akan datang. Prof Umu pula? Nak tambah sikit je sebab yang lain dah bagi tahu banyak lah kan. Saya nak tengok Perdana Menteri yang kita kali ini lebih memfokuskan juga kepada monitoring ya. Saya nak tengok monitoring tu betul-betul diaplikasikan bukan sahaja dari segi federal tapi juga turun ke state lah. Nak tengok macam mana polisi-polisi yang telah diperkenalkan dan bakal diperkenalkan, bagaimana kesan-kesan dia, ada perubahan tak? Kita nak tengok kepada perubahan struktur tu. Kita tak nak one off, kita kata buat benda tu, but then betul ke sampai ke target group tersebut. Jadi biarlah Perdana Menteri kali ini betul-betul membawa Malaysia take off lah kali ini. Sekarang kita dekat airport lagi ni, duduk lagi dekat hangar, tak terbang-terbang lagi ni. Jadi Malaysia kali ni, please our Prime Minister yang baru ni, yang ke-10 ni, make sure that Malaysia fly high. Yes. Okey, itu daripada saya. Baik, Betul. terima kasih. Kita ucapkan banyak sebenarnya pengharapan kita dalam melihat kepada calon Perdana Menteri yang akan datang ini. Dan sebenarnya harapan ini juga anda boleh nyatakan pandangan anda, sebab kami di Astro Awani kita masih lagi buat tinjauan pendapat Parlimen Tenggantung. Siapakah jangkaan anda, siapa Perdana Menteri ke-10? Yang pertama, pilihan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim, pilihan kedua Tan Sri Muhyiddin Yassin, ataupun yang pilihan ketiga tokoh lain ataupun other figures. Yang ini saya kira Profesor Siva Murugan ataupun Dr. Profesor Mahdi Nova dan juga Prof Umu boleh sertai sekali tinjauan ini. Sebagai rakyat Malaysia, ini suara demokrasi. Kita tak menyatakan apa, tapi ini tak ada kena-mengena pun dengan pilihan yang akan menentukan siapa Perdana Menteri ataupun apakah ini dia ambil
dipertimbangkan oleh Seri Paduka Baginda. Tak ada kena-mena. ada Mesej yang kena-mengena. viral Ini tu lain tau. Lain, yang viral tu yang ini fake, untuk kita fake news. gauge pendapat umum saja. Jangan terkeliru. Baik, Okey. kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalitis politik USM, Profesor Madya Dr. Novel Anna Linden, pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, serta Profesor Madya Dr. Umu Atiah Ahmad Zakwan, penganalitis politik UUM, kerana sudi bersama kami sejak pukul 7 pagi tadi. Banyak sebenarnya yang kita perbincangkan, tapi apa yang pasti dalam politik ini memang ada kawan ada lawan, Hakim. Frenemies. Yes, bagaimana kita nak runtuhkan tembok yang memisahkan kita ini? Bagaimana kita boleh harmonikan keadaan kita ini? Kerana kita dah spend lebih 1 bilion dalam PRU ke-15, hutang negara pula lebih 1.3 trilion. Jadi bagaimana sebenarnya sekarang ni kita tak nak negara kita ketinggalan? Banyak sebenarnya yang perlu kita lakukan. Poket rakyat, isu kos sara hidup dan pelbagai lagi yang perlu kita teruskan ketika ini. Ya, kelesuan dan ketidaktentuan politik ini tidak harus berlanjutan kerana ia boleh menjejaskan kehidupan semua lapisan masyarakat dan juga pandangan masyarakat dunia terhadap apa yang berlaku dalam negara kita ini. Baik, Malaysia memilih versi Hakim dan Gigi akan berhenti di sini. Selepas ini kita akan sambung pembicaraan ataupun diskusinya melihat bagaimana dari sudut ekonomi pasaran yang masih lagi lihat tidak menentu, begitu responsif terhadap situasi politik yang berlaku pada ketika ini. Bersama dengan Ibrahim Sani, kita tutup di sini. Saya Hakim Rahman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.